dalam tumpuan dalam menguruskan aset. Pertama, kehilangan aset dan stok. Yang kedua, kehilangan kad QPA. Okey, kata sebab mungkin cakap kan dah sistem dah ada, betul tak? So kenapa perlu hilang kad QPA ni? Okey, sebenarnya saya tengok bila kita buat kes, bila kita tengok kes-kes kehilangan yang berlaku, terdapat PTJ atau hospital, tak kisahlah Pejabat Kesihatan Daerah ke, saya cakap PTJ tu saya tanggungjawab klinik ke tak kisahlah, mana-mana yang fasiliti di bawah KKM ada yang tidak masih lagi menggunakan QPA lama, gunakan QPA lama, lepas tu tak masuk dalam sistem, masih lagi guna QPA yang dulu. So make sure semua aset milik kerajaan di bawah tuan-puan hendaklah dimasukkan ke dalam sistem pemantauan dan pengurusan aset. Jangan tak masuk. Apabila tak masuk, tak boleh capture pemeriksaan yang sepatutnya dibuat ke atas keseluruhan aset di bawah fasiliti, dan tak tahu apa sebenarnya tiba-tiba benda tu hilang. Kan? Tahu hilang. Bila report, tengok QPA sebenarnya tak ada pun QPA. Tak tahu mana pergi. Tapi report kepada KKM. Tapi itu aset kerajaan. Cuma kad QPA hilang. Jadi make sure, tak kisahlah tahun bila sekalipun tuan-puan beli, tetapi tuan-puan dapati tidak didaftarkan ke dalam SPA, tuan-puan hendaklah pastikan semua aset hendaklah didaftarkan di bawah sistem SPA. Okey, itu yang kedua. Kemudiannya terdapat mungkin dalam pusat aset pegawai tidak cekap, bukan tidak cekap kenapa, mungkin tidak baru masuk ke ataupun tak biasa dengan pusat aset. Kalau benda-benda macam ni, PTJ kenalah memastikan staf-staf yang terlibat dalam pengurusan aset ni diberikan taklimat khusus supaya diorang tahu, supaya pegawai-pegawai yang dilantik tahu apa peranan dan tanggungjawab dia ke atas pengurusan aset yang diuruskan. Okey, selain daripada tu, terdapat kekerapan pertukaran pegawai komputer. Mungkin pegawai yang memang dah lama mengurus aset bertukar dan pegawai baru masuk, jadi pegawai baru pun tak tahu apa-apa. Sebenarnya pegawai baru pun perlu juga mengambil inisiatif lah ataupun tindakan proaktif dalam memohon kursus-kursus yang berada dalam sektor awam kan. Intan ada, IPN Pekonon Negara ada, boleh mohon. Okey. Sebab apabila berlaku kehilangan, sekiranya pegawai contoh dah 3 tahun jaga aset, rupanya tak pernah pergi kursus pun. Tu satu hal juga tahu, sebab bila berlaku kehilangan 3 tahun, kalau setahun baru 3-4 bulan, mungkinlah boleh bagi alasan saya baru masuk, saya tak tahu, baru tak pergi kursus. Boleh terima lah kan kalau 4-5 bulan. Kalau dah 2 tahun, 3 tahun urus aset tanpa ilmu, maksud saya tanpa menghadiri kursus, tanpa pergi taklimat, tak semestinya kita perlu bergantung kepada pengurusan ketua jabatan. Kadang-kadang kita sendiri boleh memohon dalam website-website yang menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan proses aset atau stok. Selain daripada tu, dalam pengurusan aset atau pengurusan stok, mesti kadang-kadang terdapat penyelewengan dan penipuan. Penipuan ni kadang-kadang bukannya dibuat orang yang menjaga stok, atau aset, boleh berlaku penipuan sama ada ketirisan atau sebenar-benarnya beli 10, lepas tu terima sebenarnya 5 je. Lepas tu pergi buat pembayaran. Lepas tu pergi sign DO 10. Itu merupakan salah satu penyelewengan lah. Aset yang diterima secara hadiah tidak didaftarkan. Terdapat aset yang mana diterima tetapi tidak didaftarkan. Kena daftar aset walaupun aset diterima secara hadiah. Pertama, kenalah mendapat kelulusan.
Kedua, setelah 40 bulan sudah terima, disahkan penerimaan, TNC dah buat, baru didaftarkan. Tapi terdapat yang ETJ yang tak daftar pun. Ini masalah lah. Kemerosotan nilai jualan sisa ialah bila dah kita nak dapat nilai yang sebenar tu susah lah, sebab kalau makin lama aset makin kurang kan. So stok usang, melebihi keperluan, masa bajet, macam mana bajet untuk buat perolehan, cakap macam ni bila sampai barang tak pakai-pakai. Okay, lepas tu tekanan kerja lah, mungkin setengah tempat tak cukup. Tak cukup apa ni, tak cukup kaki tangan lah kan, mungkin tak cukup staff untuk melaksanakan pengurusan aset. Jadi yang tinggal tu, kalau aset setakat berapa, 50, 60 boleh lah handle kan. Kalau dah beribu-ribu, beratus-ratus kan, nak handle mungkin akan mendatangkan tekanan. So that's why pengurusan aset secara sistematik tu perlu. Lepas tu aset dibeli tidak digunakan pun, beli saja tapi guna tak ada. Ini pun kalau tak guna jangan simpan. Bila tak guna kena buat sama ada buat apa. Tuan-puan boleh siapa-siapa jawab dalam chat. Beli tapi tak guna. Perlu buat apa aset tersebut? Yes, pindahan. Betul. Selain daripada tu, kan, buat pindahan, pengikusan, yes, pengikusan, pindahan. Jadi aset tu tidaklah berada di sesuatu tempat je dan tidaklah tidak optimum merugikan kerajaan sebab tak dapat digunakan oleh orang lain kan. Dia akan mendatangkan kerugian kepada kerajaan lah. Okey, kelewatan penghantaran laporan kehilangan ini pun berlaku juga. Ini pun sebab sesiapa dalam ni, dalam salin taklimat ni, sekiranya tuan-puan dilantik sebagai jawatan kuasa penyiasat, dia ada tempoh untuk hantar laporan akhir, iaitu laporan hasil penyiasatan. Tapi sekiranya tak sempat, bukanlah tak sempat, mungkin ada kekangan semasa menjalankan siasatan, boleh mohon untuk extend masa kepada urus setia untuk tambah masa. Sebenarnya tak ada tambah masa ni, cuma atas pertimbangan lah, tambah masa dan berdasarkan justifikasi tuan-puan, Kementerian bersetuju untuk melanjutkan penghantaran laporan akhir. Okey, seterusnya, ini saya rasa tuan-puan semua dah tahu. Saya rasa semua dah ambil maklum lah. Tapi untuk kehilangan apa sekira, tuan-puan boleh buka sendiri 2.8 dalam Kelihatan Perbendaharaan lah, Treasury punya, dan tata cara pengurusan stok pun boleh buka dalam yang perkara topik 6 lah. Ini peraturan yang berkuat kuasa, tata cara pengurusan aset 2.1 dan tata cara pengurusan stok kerajaan 6.1. Tadi kita dah pergi kepada yang pertama punya, dan sekarang kita tengok kepada statistik kes kehilangan aset alih dan stok kerajaan. Bagi tempoh 2015, 2015 tak ada lah ni, 2016 hingga 2023. Kalau tuan-puan tengok dekat statistik ni, dia ada peningkatan pada tahun 2021. Sebenarnya kehilangan ni dia makin kurang makin bagus, bukan makin banyak makin bagus. Tetapi kenapa pada tahun 2021 dan 2022 ia tak jauh beza, cuma nilai pada tahun 2021 nilai perolehan asal yang terlibat tinggi, sebabnya berlaku masa tahun 2021 berlakunya kes kebakaran dan kes tanah runtuh di hospital Queen Elizabeth. So itu sebab pada 2021 dia tinggi, 4 juta lebih. 2022 pula pun ada berlaku kebakaran di Selangor yang melibatkan klinik-klinik
serta di Sabah aset saya KK Mansiat pun terbakar. Cuma nilai dia tidaklah seperti tahun 2021 kan, sebab masa tanah runtuh tu pun melibatkan nilai yang besar. Okey, so 2023 dah turun pun. Dah turun. Cuma terdapat negeri-negeri yang menyumbang kepada peningkatan. Okey, kalau menyumbang kepada peningkatan disebabkan oleh kes kebakaran, kita tak boleh buat apalah kan, bencana alam. Cuma sekiranya peningkatan tersebut disebabkan oleh kecuaian dan kelemahan takbir urus. Pecah masuk ni pun kena tengok, sekiranya pecah masuk tersebut disebabkan berpunca daripada terdapat kelemahan atau ketidakpatuhan dalam pengurutan arahan keselamatan kan, tak kunci, tak apa. Kunci je solek tak ada, mangga je pintu tak tutup. Itu pun boleh menjadi kepada, kita nak kata cuai jugalah, walaupun pecah masuk tetapi terdapat unsur kecuaian daripada pegawai yang bertanggungjawab. Tidak kisahlah sama ada pegawai tersebut menguruskan aset atau bertindak sebagai pegawai yang bertanggungjawab atas keselamatan fasiliti lah. Okey, ini tafsiran kehilangan dan hapus kira. Okey, kehilangan bermaksud kehilangan aset alih kerajaan disebabkan oleh kecurian, kebakaran, kemalangan, bencana alam, kesusutan, penipuan atau kecuaian pegawai awam. Okey, ini istilah kehilangan. Bagaimana sekiranya berlaku kerosakan aset disebabkan kecuaian pegawai awam? Okay, saya cakap kerosakan disebabkan kecuaian pegawai awam. Saya mention kecuaian. Maksudnya, sekiranya kerosakan yang disebabkan oleh kecuaian pegawai awam hendaklah diuruskan mengikut prosedur 28 yang ni, kehilangan ni. Maksudnya, okey, kehilangan memang dah hilang. Aset kena maklumkan kepada urusan di kementerian. Kerosakan pun perlu buat laporan. Tetapi kerosakan tersebut adalah berpunca daripada kecuaian pegawai awam. Kalau kerosakan tidak disebabkan oleh kecuaian pegawai awam, tak perlu hantar report kepada, buat prosedur macam biasalah. Tambah baik ke, repair ke apa semua kan, aset yang rosak tersebut. Mungkin aset yang rosak tu disebabkan oleh penggunaan yang optimal, kekerapan penggunaan kan. Mungkin bukan disebabkan oleh mishandling. Kalau rosak aset tersebut disebabkan oleh kecuaian, contoh pegawai pegang contoh peralatan perubatan, tiba-tiba terjatuh, pegawai yang jatuhkan. Kalau pegawai yang jatuhkan, itu dah kira kecuaian lah, betul tak? Jadi ketua jabatan yang akan menentukan, dia biasa ketua jabatan akan buat sesuatu dalaman dulu, sebab nanti konsesi syarikat yang akan menyelenggara yang akan maklumkan. Ni sebenarnya jatuh disebabkan oleh pegawai ni yang jatuhkan ni, bukan sebab benda tu rosak sendiri disebabkan atas faktor yang lain. Rupanya terdapat pegawai yang terjatuhkan ke tersalah, adalah benda-benda yang menyebabkan kecuaian pegawai awam. Itu akan diputuskan oleh ketua jabatan masing-masing. Lepas tu baru boleh, kalau memang ada kecuaian pegawai awam, baru masuk ke mana? Proses kehilangan. So apa tindakan selepas tu? Kalau kerosakan ni, tadi kehilangan tak, memang dah clear kehilangan. Kalau kerosakan ni, aset tersebut dia tidak akan dihapus kira. Okay? Sebab aset tu ada. Dia tidak akan hapus kira. Kenapa nak hapus kira? Aset tu ada. Cuma apa proses selepas tu? Proses selepas kerosakan tu kan. Mungkin pegawai pengawal akan meminta PTJ untuk membaiki. Atau sekiranya tidak ekonomi dibaiki ataupun memang dah rosak, dah telah disahkan oleh kejuruteraan atau pihak-pihak yang sepatutnya mengesahkan kebolehgunaan aset tersebut, mungkin baru boleh mohon prosedur pelepasan. Okey, jelas yang ada beza jelas jelas tak?
Okey, jelas okey. Nampak yang saya maksudkan itulah. Okey. Okey, itu kehilangan. Hapus kira ni adalah proses untuk membatalkan rekod. Okey, kalau barang tu hilang, aset hilang, stok hilang, bila mohon masuk prosedur AM 2.8, of course, ending dia selepas yang akan keluarkan kelulusan hapus kira adalah pegawai pengawal. Dia akan mohon hapus kira. Sorry, dia akan keluarkan kelulusan hapus kira, okey? Akan memberi kelulusan hapus kira, tapi sekiranya itu kalau aset itu hilang, maknanya masa terbakar dia hangus, musnah, tak ada, tinggal abu je. Curi memang dah hilang, masa aksiden hilang, ada dengan aksiden ada orang curi, kesempatan curi pula aset kerajaan kan. Lepas tu bencana alam hilang, hanyut, dah tak tahu pergi mana. Itu boleh akan apa maknanya akan dihapus kira sebab untuk nak batalkan rekod QPA, nak batalkan QPA atau QPAS tersebut. Tapi sekiranya untuk kerosakan dia tak akan pergi hapus kira. Sebab kenapa nak hapus kira? Aset tu ada kan, cuma apa tu hanya untuk kemudian akan kena pasti sama ada berlaku kecuaian tak. Kalau memang sah cuai, mungkin pegawai akan dikenakan tindakan. Dan pada masa yang sama, prosedur seterusnya apa yang perlu diambil ke atas aset bukan hapus kira, tapi mungkin hendak dibuat, perlu dibuat pelupusan ke kan, perlu dibaiki ke, apa-apa pun PTJ perlu menunggu arahan daripada kelulusan daripada kementerian. Tak boleh terus pergi buat pelupusan terus. Contoh kan, maknanya terbakar, contoh terbakar, rupanya terbakar tu disebabkan kecuaian. Contoh, kecuaian. So, PTJ pergi terus. Aset tu ada yang musnah, ada yang rosak. Tapi sepatutnya PTJ tak boleh terus ambil yang rosak terus lepaskan. Tak boleh. Kena tunggu surat daripada kementerian apa tindakan seterusnya. Kalau yang melibatkan kebakaran disebabkan kecuaian. Kalau kebakaran yang memang tak disebabkan kecuaian, kalau tak sebab kecuaian, kena tunggulah juga arahan, kena tanyalah kementerian sama ada dia kategorikan macam mana sebelum ambil tindakan. Okey. Ini objektif hapus kira Okey. Objektif hapus kira pertama, menyelaraskan rekod aset. Apabila kita dah bagi kelulusan hapus kira, pegawai pengawal dah bagi kelulusan hapus kira, rekod akan dikemas kini. Kedua, meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan selamatan kerajaan, aset kerajaan. Sebab nanti dalam masa-masa surat kelulusan dikeluarkan, terdapat teguran-teguran daripada pegawai pengawal kepada PJ-PJ berkaitan dengan penambahbaikan yang perlu dilaksanakan bagi mengelak kehilangan berulang. Jadi itu akan meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan. Dan seterusnya akan mengawal kerugian ditanggung oleh kerajaan akibat kehilangan aset dan membolehkan tindakan dan tertentu dikenakan ke atas kecuaian pegawai. Maknanya sekiranya cuai, mungkin sekiranya cuai, jabatan cuai, tindakan surcharge atau tertib boleh diambil ataupun kedua-duanya sekali. Okey. Kuasa melulus hapus kira kuasa melulus hapus kira kena ikut Seksyen 5 Akta Perwakilan Kuasa 1956. Okey, siapa yang bertanggungjawab mempunyai kuasa untuk melulus hapus kira di KKM? Siapa? Pegawai pengawal pegawai pengawal yang di KKM, pegawai pengawal adalah pegawai yang mempunyai kuasa untuk meluluskan hapus kira. Okey. Siapa pegawai pengawal ni? Siapa? Sebab saya tanya ni sebab ada PTJ yang dia buat hapus kira sendiri tanpa kelulusan pegawai pengawal. Saya nak tanyalah, siapa pegawai pengawal tu? Tahu ke siapa pegawai pengawal? Ada lagi jawapan saya baru tengok Johor. Ada lagi tak tempat lain yang saya nak tahu? Kita tahu tak siapa pegawai pengawal ni? Sebab kita ada kes yang mana dia buat hapus kira sendiri. Saya tak tahulah dia buat hapus kira sendiri ni, kan? Dia buat hapus kira sendiri ni, macam mana dia ambil nombor rujukan, sebab kena masuk nombor rujukan kelulusan, kan? Tarikh kelulusan.
Macam mana dia boleh buat hapus kira sendiri? Tak boleh sebenarnya, memang tak boleh. Hapus kira sendiri adalah di peringkat pegawai pengawal, bukan di peringkat sama ada pengarah ke, pegawai kesihatan daerah ke, pegawai aset ke, bukan. Tidak diberi kuasa. Kalau ikut kuasa adalah pegawai pengawal. Okay. Kalau sebenarnya dalam akta pegawai kuasa ni dia ada limit untuk beberapa, ada limit lah. Siapa 200,000, berapa ratus ribu. Tapi hapus kira untuk KKM hapus kira memang total pegawai pengawal yang akan meluluskan hapus kira. Kecuali lah mengikut had nilai yang di mana nilai tersebut adalah di bawah kelulusan perbendaharaan Malaysia. Barulah kelulusan perbendaharaan lah. Okey, ini adalah kuasa melalui hapus kira. Kena fahamlah siapa yang sepatutnya meluluskan kuasa, ada kuasa untuk hapus kira tersebut. Jangan main-main saja, mana-mana je. Okey, ada orang tanya, kerosakan aset kena pakai akad dan akal handling case kena guna QPA 33 juga. Okey, kalau handling case, maksudnya mishandling ke? Memang pegawai ke yang didapati bersalah? Ini ada soalan ni kat sini. Memang pegawai ke didapati bersalah? Kalau memang pegawai didapati bersalah dan ketua jabatan memang dah tengok, dah tanya pihak konsesi atau syarikat yang membuat ni, dan dah tanya pegawai, dah macam-macam lah dah buat, dan memang terdapat mishandling case, perlu guna QPA 33. Yes, memang perlu kena ikut prosedur kehilangan. Tapi, okey, apa berlaku? Bukan aset tersebut akan dihapus kira, tidak. Aset tersebut sama ada kena tunggu keputusan siasatan dan surat daripada kementerian sama ada aset tersebut akan disyorkan untuk pembaikan atau aset tersebut akan disyorkan untuk pelupusan mengikut justifikasi dalam pelupusan. So dia ada ni, ada sebab lah, ada tindakan lah. So kena pakai QPA 33 juga. Nampak maksud saya? Kalau mishandling yang disebabkan oleh kecuaian pegawai awam, tak kisahlah apa pun, tapi terdapat kecuaian pegawai awam dalam menyebabkan kerosakan aset, hendaklah mengikut tata cara pengurusan aset ahli kerajaan AM 28 Kilangan hapus kira. Kena isi QPA 33 juga. Okey. Ini inilah mengikut had kuasa, nilai had kuasa. Okey. Okey, ini kita akan tengok carta alih proses kehilangan hapus kira. Dia ada prosedur dia. Okey. Kena melaporkan kehilangan. Dia adalah jabatan serta-merta, laporan pun 24 jam. Ni kejap lagi kita akan go through secara detail supaya tuan-puan tahu apa nak buat. Kan, bila berlaku kehilangan, apa tuan-puan nak buat. Okey, so laporan awal perlu disediakan dalam tempoh 2 hari. Pelantikan jawatan kuasa penyiasat dalam tempoh 2 minggu. Laporan akhir yang perlu dikeluarkan oleh jawatan kuasa penyiasat serta kelulusan lah, kelulusan dalam hapus kira atau memastikan sama ada pegawai yang terlibat didapati bercuai ataupun tidak. Okey. Pertama, kalau kita tengok melaporkan, apabila berlakunya kehilangan. Okey, pegawai tiba-tiba tengok hilang, kan? Contoh. Saya bagi contoh lah. Komputer riba. Okey, tuan-puan tiba-tiba hilang. Okey. So, siapa yang bertanggungjawab untuk membuat laporan polis tersebut? Kan? Ada 4. 4 kategori, maksud saya 4 orang, maksudnya 4 orang yang boleh membuat laporan polis. Pertama, ketua jabatan. Okey. Kedua, pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan. Siapa yang bertanggungjawab ke atas kehilangan? Orang yang last kali guna tu, kan, orang yang simpan. Adalah siapa last yang terakhir bersama aset atau stok tersebut. Okey. Kalau yang menjaga aset, yang jaga aset, dia cek tengok dia dah simpan, tiba-tiba dia cek tengok dah tak ada besok tu, kan, dalam laci dah tak ada. Contoh. Dan pegawai yang mengetahui kehilangan. Siapa pegawai yang mengetahui kehilangan? Mungkin anak buah kita yang tahu hilang, puan hilang. So pegawai penyelia dah tahu. So kenalah
Laporkan serta-merta kepada ketua jabatan, kena laporkan serta-merta kepada ketua jabatan. Masuklah dalam WhatsApp ataupun hantar kepada ketua jabatan untuk ketua jabatan tahu, sebab dia ada prosedur seterusnya yang mana laporan polis tu kena buat dalam tempoh tidak lewat dari 24 jam dari masa kehilangan diketahui. Ini dah tahu, kena buat. Okey, jika ada alasan mempunyai kesan jenayah. Okey, ada orang tanya, puan, saya kalau tak ada sebab jenayah macam mana puan? Kena ke report? Kena report polis sebab apa saya cakap? Puan-puan tahu ke benda tu tak ada unsur jenayah? Tahu ke? Betul tak? Okey, sekejap. Saya nak jawab soalan ni. Kalau aset yang rosak akibat kebakaran, kena tunggu pegawai penyiasat membuat siasatan, kan? Betul? Bagaimana kalau aset yang musnah dalam kebakaran pula? Adakah boleh dibuang dengan cara seperti biasa? Kecam mana? Okey. Kalau aset yang musnah ni memang tak ada. Tak ada. Tinggal abu lah. Tinggal abu nak lupa macam mana, kan? So tak dapat kena pasti fizikal langsung pun. Baru kita katakan dia sebagai musnah. Musnah nak buat macam mana, kan? Jadi dibuang secara pelupusan. Kalau ada fizikal, bermakna aset tu ada lagi. Bukan nak kata musnah. Kalau ada lagi, tak boleh buat pelupusan dulu. Kena tunggu keputusan pegawai pengawal sebenarnya. Sebab saya tahu ada PTJ yang mana dia pergi buat pelupusan sedangkan kes tu masih dalam tindakan penyiasatan lagi dan belum lagi keluar surat keputusan daripada pegawai pengawal. Dah terus buat keputusan. Sebenarnya tak boleh. Kena tunggu dulu. Kena tunggu dulu. Kena tunggu dulu. Nampak maknanya sebab punca dia tu disebabkan oleh kecuaian. Sekiranya cuai. Macam mana nak tahu cuai, puan? Dalam forensik bomba tu dia akan cakap. Dia akan bagi tahulah kemalangan biasa. Ataupun dia cakap kompresor rosak. Kenapa kompresor rosak? Itu kan dah satu kemusykilan kenapa kompresor tu rosak. Adakah dia buat PPM? Adakah tidak? Itu kita nak kena check. Bermakna itu ada unsur apa? Unsur yang boleh menyebabkan siasatan dibuat untuk kena pasti pegawai yang sepatutnya memantau PPM, contohnya PPM kompresor tersebut, dia buat ke tidak. That's why kena tunggu. Kecualilah kebakaran tu memang bukan disebabkan oleh kecuaian. Itu boleh proceed pelupusan sekiranya bukan disebabkan oleh kecuaian lah. Kalau kecuai memang kena tunggu. So nanti macam mana nak tahu? Boleh tanya kepada usia. Apabila berlaku perkara macam tu, tuan-puan boleh tanya, kemukakan email ataupun boleh tanya kepada usia apa langkah seterusnya daripada buat sesuatu yang sebenar-benarnya tidak mendapat arahan terlebih dahulu daripada kementerian. Tak ada masalah, tuan-puan boleh tanya kepada usia. Kita sedia menjawab, ya. Ada orang tanya lagi. Sorry, saya selit. Saya kena cepat kalau macam ni. Okey. Puan sekiranya ada aset yang sudah tidak ada lagi fizikal di PTJ dan tidak diketahui keberadaannya sudah bertahun-tahun. Tu. Sekiranya ada aset yang sudah tidak lagi berada lagi di fizikal dan tidak diketahui keberadaan sudah bertahun. Macam mana ni? Okey, maknanya saya faham. Maknanya soalan ni, puan sekiranya ada aset yang sudah tidak ada lagi fizikal di PTJ dan tidak diketahui keberadaan aset sudah bertahun-tahun, apa tindakan yang sewajarnya PTJ perlu buat? Sekiranya perlu buat laporan, apakah masih valid kerana aset dah bertahun tak ada lokasi? Soalan saya satu je. Fizikal tak ada, rekod ada tak? Kalau rekod ada, macam mana tuan-puan nak matikan, hapuskan rekod? Kalau tidak buat laporan awal kepada kementerian. So, tuan-puan, benda tu akan ada je rekod tu, tahu. Walaupun fizikal tu tak ada, tapi rekod tu ada. Bila buat pemeriksaan, QPA tu dia akan jana sekali masuk dalam pemeriksaan. Bila buat pemeriksaan tengok, rupanya rupanya apa? Rupanya sebenarnya aset tu tak ada. Takkan jadi kesimpulan dia kena buat laporan. Sekiranya memang ada QPA
QPA ada. Okey. QPA ada tetapi disebabkan oleh aset tu dah lama hilang. Tuan-puan perlu melaporkan kepada kementerian lah, kepada Urustia, ikut laporan awal. Nanti saya akan tunjukkan laporan dia supaya tuan-puan boleh batalkan rekod selepas mendapat perusahaan. So nanti bila tahun depan, tak adalah benda tu ada lagi dalam sistem. Tahun depan bila tuan-puan tak ada, orang lain pula ganti, tengok mana pergi sebenarnya benda tu, tuan-puan ambil maklum pun. Cuma tak buat laporan. Jadi benda tu tak dapat nak dibatalkan dalam sistem. Jadi benda tu akan hang aja. Okey, saya nak go through. Nanti saya akan jawab soalan-soalan yang lain. Okey. Nanti saya takut nanti audience ada yang tak tahu kan cara-cara dia. Sekurang-kurangnya bila ada yang tahu, nanti saya akan pergi kepada soalan. Akan jawab soalan tuan-puan lah. Okey, saya dah cakap tadi buat laporan polis 4 kategori tadi saya cakap. Boleh buat laporan polis tidak lewat daripada 24 jam. Tak kisah sama ada kesalahan jenayah ke tidak. Sebab apa saya cakap kenapa perlu macam tu? Sebab tuan-puan tak tahu pun tu ada kesalahan jenayah ke tidak. Jadi perlu buat. Kalau tak tahu ada pecah masuk, tulis kat situ, maklumkan apa hilang, macam mana keadaan dalam laporan polis tu, dan bagi tahu kat dalam laporan polis tu untuk rujukan kementerian. Okey. Nampak kat sini? Okey. Macam mana pula puan? Saya nak cari dulu ni, memanglah cari dulu, tapi takkanlah cari berbulan-bulan kan? Carilah dalam masa sehari dua, cepat-cepat cari. Ini cari lama sangat. Sampai 6 bulan cari. Agak-agak lah kan? Kalau boleh dalam tempoh hari yang sama, cepat-cepat cari. Sebab, okey, kalau tengok dalam satu tempoh hari yang sama tak dapat, pergi buat report polis je. Tak apa, nanti kalau dah jumpa, boleh batalkan report polis. Kalau dah buat laporan awal, dah hantar kepada kementerian sekalipun, tuan-tuan boleh hantar email kepada kementerian yang menyatakan bahawa aset tersebut telah dijumpai. Tak ada masalah. Okey. Seterusnya, laporan awal. Okey. Tadi hilang, tuan-puan pergilah buat report polis dalam tempoh 24 jam dari masa hilang diketahui. Selepas tu nak buat apa? Ketua jabatan kena sediakan laporan awal bagi kehilangan yang telah berlaku di jabatannya. Orang pun tanya, puan, ketua jabatan ni siapa? Saya punya, saya duduk hospital. Ketua jabatan saya doktor pakar bla bla bla. Contoh. Doktor pakar A. Saya duduk di klinik. Ketua saya MYC, Medical Officer in Charge. Contoh, duduk klinik gigi pun sama. Klinik desa pun kita ada. Contoh, mana satu ketua jabatan? Mana satu? Mana satu ketua jabatan? Pertama, saya cakap kat sini. Pertama, kalau di hospital, ketua jabatan yang dimaksudkan di sini adalah pengarah hospital. Jadi pengarah hospital sahaja yang perlu menyediakan laporan awal ini. Di klinik, siapa ketua jabatan dia? Pegawai Kesihatan Daerah. PKD kan? Bukan NYC. Pegawai Kesihatan Daerah. Di klinik gigi siapa? Klinik gigi. Pegawai Kesihatan, Pegawai Pergigian Daerah. Dia adalah dia punya ketua jabatan dia. Bukan maksudnya kita duduk hospital, contoh kita duduk patologi, ketua jabatan patologi yang kita tak. Ketua jabatan yang dimaksudkan adalah pengarah hospital. Kecuali lah terdapat institusi-institusi yang mempunyai apa? Mempunyai PTJ di bawahnya banyak. Contoh HKL, dia ada PTJ dia kan. Okey. Faham nampak apa maksud ketua jabatan dekat sini? Jangan salah faham sebab ada yang kita tengok yang tanda tangan dia punya QPA dia adalah ketua klinik. Tak boleh mesti ketua jabatan, kecuali lah ketua jabatan tu tak ada apa ke, dan yang sign tu adalah timbalan. Contoh contohlah. Tu boleh lah, tapi kenalah. Kenapa? Mungkin sebab ketua jabatan tak ada ke, khusus ke apa ke. So timbalan boleh sign bagi pihak ketua jabatan lah. Nampak berapa lama kena sediakan? 2 hari bekerja. 2 hari bekerja. Kena sediakan 2 hari bekerja dari tarikh report polis dibuat. Okey, lepas tu cakap, puan, tuan-puan kena faham lah. Takkanlah kat sini memang dia tulis ketua jabatan, kena sediakan laporan awal, tapi takkan ketua jabatan type semua, betul tak? Mestilah sama ada jabatan yang berkaitan dengan kehilangan dia akan buat ataupun unit aset. Tapi biasanya jabatan yang menyebabkan kehilangan lah boleh buat
laporan awal ni. Boleh buat laporan awal. Tidak semestinya unit aset, tidak semestinya. Makna sebab jabatan tu dia tahu cerita dia, kronologi dia, siapa bertanggungjawab, dia tahu apa benda yang berlaku. So lebih mudah kan jabatan yang berkenaan yang sediakan laporan awal. Lepas tu minta ketua jabatan bagi pada ketua jabatan, dia ketua jabatan tengok macam mana semua. Baru ketua jabatan sign tanda tangan. Okey, soalannya di sini saya tengok terdapat okey, yang sedia tu kan, sepatutnya yang sedia tu tak payahlah tulis disediakan oleh, tak payah, tak perlu. Saya tahulah, ini dia tambah, ada orang dia tambah kat laporan tu. Laporan awal tu sebelah ketua jabatan sebelah dia. Tak perlu walaupun buat, tak perlu letak nama tuan-puan. Maknanya ketua jabatan juga yang kita nak. Tak perlu tambah format. Kalau ketua jabatan, cuma mungkin isi dia disediakan oleh pegawai-pegawai lah kan. Okey. So nanti, tadi kita dah cerita pasal laporan polis dah buat kan. Lepas laporan awal disediakan oleh ketua jabatan dalam tempoh 2 hari bekerja dan hantar kemukakan kepada urus setia kehilangan melalui urus setia kepada pegawai pengawan tetapi melalui urus setia kehilangan. Salinan laporan awal juga dihantar kepada akauntan negara, ketua audit negara, wakil tempatan ketua audit negara. Okey, soalan dia sekarang kat sini. Saya duduk klinik pun jauh. Macam mana? Saya nak kena hantar JKN lagi. Macam mana tu saya nak boleh tempoh dalam tempoh 2 hari. Menyediakan dan menghantar kepada pegawai dalam tempoh 2 hari. Macam mana tu? Okey, sebenar-benarnya, disebabkan 2 hari bekerja ni sama ada perkara tu berlaku di Pejabat Kesihatan Daerah, contoh klinik ke Pejabat Kesihatan Daerah, perlu direct hantar kepada urus dia di kementerian, SK sahaja kepada JKN. SK kepada JKN, kepada akauntan negara, audit, cuma kepada kementerian tu mesti cepat. Maknanya tak perlu pergi ke JKN dulu. Lepas tu JKN pun kan ambil masa. Lalas sampai kat kami dah sebulan. Contoh, dah sebulan, dah berapa hari, dah terlepas pun sepatutnya 2 hari bekerja tersebut. Jadi tuan-puan kena make sure lah. Di JKN hanya bagi disisikan kepada JKN. Dan tuan-puan boleh direct kepada kementerian. Contoh, klinik berlaku di klinik, Pegawai Kesihatan Daerah akan sign kan laporan awal tu dan hantar direct kepada kementerian lah. Lepas tu SK kepada JKN. Okey, tadi report polis laporan awal. Dalam laporan selain daripada laporan awal, report polis kena kemukakan kepada urus setia kehilangan. QPA pun perlu dikemukakan sekali. QPA 3 ke 4 perlu dikemukakan supaya kita tahulah asal usul sejarah pembelian barang yang hilang tersebut. Perlu. Lepas tu gambar. Sekarang gambar pun kena bagi. Gambar. Puan dah hilang lah. Macam mana nak bagi gambar? Carilah gambar yang lain. Bukanlah kita nak gambar tu sebiji. Gambar yang hilang dah hilang. Macam mana kan? Kecuali lah tuan-puan memang ada gambar tu. Okey, boleh bagi. Kalau tak ada, boleh bagi contoh aset yang lain yang serupa dengannya. Dengan tempat kejadian. Okey, jadi kemukakan kepada kementerian, kepada pegawai urus setia iaitu laporan polis tadi, laporan awal yang bertanda tangan oleh ketua jabatan dan bertarikh, QPA 3 atau QPA 4, gambar berwarna, gambar aset dan gambar lokasi kejadian tempat kehilangan berlaku. Jelas Jelas apa yang sekiranya berlaku kehilangan, apa yang kena buat? Tuan-puan jelas ya? Okey, jelas. Kalau tak jelas boleh tanya saya balik lah, kita boleh jawab. Okey. Okey, nampak berapa perkara tadi saya ada cakap lah. Bila pilihan kena buat apa semua. Laporan polis, laporan awal, lepas tu dah siap laporan awal perlu kemukakan beserta dengan QPA 3 atau QPA 4 dan gambar lokasi serta gambar contoh gambar aset. Okey, seterusnya, ini contoh laporan awal. Ini contoh laporan awal lah. Okey, laporan awal ni Allah berjalan pula. Okey, laporan awal ni
Okay, kalau kita tengok jenis aset puan. Okay, ni contoh laporan awal. Okay, janganlah sebab tengok saya punya borang ni kan, ni borang MOF ni dia satu surat. Jadi tuan-puan letak simple je. Jangan buat macam tu. Dia memanglah macam ni, tapi convert lah PDF ni supaya masuk maklumat-maklumat yang diperlukan. Jangan satu muka surat juga lah dia buat. Kan? Cara kehilangan contoh. Pertama, jenis aset hilang, komputer riba. Jenama, HP. Kuantiti seunit, tarikh perolehan. 1 hari bulan, 1-2-0-2-3. Harga perolehan asal, 5,000 contoh. Anggaran nilai semasa baru dia setahun beli kan. Dah hilang contoh kan. Berapa tempoh komputer riba? Contoh 5 tahun. Berapa? 500. So tinggal anggaran nilai semasa dia 5,000 tolak 500. Jadi 4,500. Anggaran nilai semasa ini adalah nilai aset setelah ditolak susut nilai. Bukan nilai pasaran, jangan salah faham. Nilai semasa aset yang dimaksudkan dalam keterangan aset yang hilang ini merupakan nilai semasa aset setelah ditolak susut nilai semasa kehilangan berlaku. Bukan nilai pasaran. Jangan salah. Kena isi, kena isi. Integer kena isi. Lepas tu tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. Contoh, Jabatan Kecemasan, Hospital A. Tarikh kehilangan berlaku. Dah beli 1/11/2023 kan. 1/1/2023. Hilang pula. Bila hilang? 1 Januari juga 2024. Hilang setahun. Contoh. Okey, so nyatakan cara bagaimana kehilangan berlaku. Nyatakan cara bagaimana kehilangan berlaku lebih terperinci dan jelas. Okey, mungkin. Okey. Semasa PPM dijalankan, semasa saya dan pasukan konsesi PPM hendak menjalankan, ialah konsesi hendak menjalankan plan preventive maintenance ke atas aset komputer riba dan mendapati komputer riba tiada dalam laci simpanan. Contoh, ni contoh. Lepas tu nyatakan pegawai terakhir yang simpan. Pegawai terakhir yang simpan, pegawai yang jaga. Contoh, pegawai yang jaga. Siapa? Nurul. Contohlah Nurul. Pegawai yang akhir sekali yang simpan. Yang gunakan aset, siapa guna sebelum tu? Tengok record siapa guna. Contoh, yang guna tu siapa? Saya letak dalam nama saya, Ain. Ain yang guna. Nurul yang simpan, Ain yang guna. So, nyatakan taraf pegawai yang berkaitan tu, sama ada tetap apa semua, sama ada dipikirkan prima facie sekiranya kita memang ada bukti untuk mewujudkan dia bersalah. Sama ada seorang pegawai ditahan kerja, tak ada contoh, tak ada, tak pernah. Masuk tarikh rujukan poli, tarikh dan laporan polis, langkah sedia ada mengelak kehilangan itu berlaku. Apa langkah yang sebelum ni? Dah masuk dalam laci contoh, telah masuk dalam laci kabinet. Lepas tu langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. PTJ pun tulis. Kabinet tersebut diletakkan palang serta di mangga. Itu langkah-langkah yang diambil selepas kehilangan berlaku baru nak buat. Contoh, lepas tu laporan disertakan dokumen gambar komputer riba serta tempat lokasi penyimpanan disertakan. So tanda tangan jabatan. Itu contohlah. Okey, ini setelah tadi kan. Tadi kita tengok laporan awal dah hantar kan. Laporan polis pun dah hantar. QPA dah hantar, beserta gambar dah hantar. Seterusnya. Usia dah terima, usia akan uruskan, maknanya jawatan kuasa penyiasat akan pergi, akan dilantik oleh pegawai pengawal dengan segera dalam tempoh 2 minggu dari tarikh laporan awal tadi ditanda hantar. Pegawai pengawal akan lantik pegawai penyiasat dalam tempoh dengan segera dalam tempoh 2 minggu. Siapa pegawai penyiasat tersebut? Pegawai yang tak terlibat dengan kehilangan, bukan dari unit yang sama. Biasanya jawatan kuasa penyiasat ni dilantik unit macam hospital ni, contoh hospital A, kita tak akan lantik, pegawai pengawal tak akan lantik hospital A, dia akan pergi hospital B, ataupun pejabat kesihatan daerah dia akan ambil. Bila berlaku kes tu pejabat kesihatan daerah contoh, akan ambil pegawai kesihatan pergigian contohlah, pejabat kesihatan pergigian punya pegawai yang pergi, ataupun hospital, dia takkan jadi yang sama lah. Sekurang-kurangnya 2 pegawai dan ketuanya hendaklah dari kumpulan PMP yang sesuai. Maknanya ketua yang sekurang-kurangnya 2, bergantung kepada kes. Sekiranya kes tersebut macam kes kebakaran kan yang melibatkan terlampau banyak nilai dan aset, melibatkan beratus-ratus aset,
Okey. Sekejap Dan beratur-ratur aset kan. Okey, beratur-ratur aset. Nak ni lah, nak siasat ni. Okey, biasanya kementerian pegawai akan melantik lebih daripada 2 orang. Lebih daripada 2 orang untuk menyiasat. Dan biasanya bila nak lantik tu tengok grade biasanya. Sebab kadang-kadang yang melibatkan pegawai-pegawai tinggi takkanlah hantar PNP yang contoh bawah sikit. Contohlah sebab mungkin akan berlaku macam ada kes-kes yang mana orang pergi tak dapat, susah nak bekerjasama sebab dia grade contohlah grade bawah kan contoh. Jadi pemilihan juga adalah bergantung kepada situasi kes dan pegawai yang terlibat dalam kes. Dan mempunyai pengalaman dalam perusahaan aset atau perusahaan kewangan jika perlu. Ini jika perlulah. Okey. Okey, ini contoh pelantikan jawatan kuasa kilangan aset. Maknanya QPA 3-4. Kalau stop, QPAS 3. Inilah contoh siapa yang tak pernah tengok ataupun dah pernah tengok, pernah dilantik jawatan kuasa penyiasat, macam inilah dia punya contoh. Okey. Okay, ini tugas dan tanggungjawab jawatan kuasa penyiasat. Dekat sini ada tak? Saya nak tanyalah, ramai ni kan. Okey, dekat sini mesti ada. Ada tak pernah dilantik jawatan kuasa penyiasat atau sedang buat siasatan ke? Ada tak dalam ramai-ramai 800 ni? Okey, ada yang pernah dilantik, ada. Okey, maknanya tuan-puan ada juga lah. Maknanya dalam ni ada yang pernah dilantik sebagai pegawai penyiasat. Okey, nanti saya pergi soalan yang tadi. Saya ada nampak tadi soalan. Saya kena cepatkan, nanti korang tak sempat. Okey, sekejap je saya jawab. Usairi. Okey. Macam mana kalau aset itu hilang semasa di bawah tanggungjawab penyelia lain sebelum kita? Penyelia lama telah berpindah ke bahagian lain. Sekejap, dia punya ni. Okay. Bila kita ganti dan menepati aset di bawah sudut kita telah hilang masa zaman sudut sebelum lagi dah hilang. Kan? Macam mana buat? Macam mana nak buat? Nak senyap ke? Nak kena bagi tahu? Ini bukan salah saya ni. Saya tak buat. Itu punya. Macam mana buat? Okey. Tuan-puan jangan risau. Walaupun semasa tuan-puan jaga aset tu sebenar-benarnya aset tu dah hilang pun sebelum tuan-puan ambil alih. Okey. Tapi saya nak tanya. Masa prosedur ambil alih kerja tu, tengok tak yang senarai aset yang dia serahkan kepada kita? Ada tak tengok? Sama masa kita pindah tempat baru kan, orang hantar bagi kat kita ni senarai aset. Dalam serah nota serah tugas tu sepatutnya kena masuk senarai aset yang diserahkan kepada pegawai yang menggantikan. Ada tengok tak? Ataupun tuan-puan tengok tuan-puan sign dia terima. Sebenarnya tuan-puan kena tengok. Kena tengok sama ada aset itu sebenarnya ada ke tidak, supaya tidak berlaku bila contoh kita dah 2-3 tahun rupanya aset itu sebenarnya tak ada pun. Jadi tuan-puan juga yang susah sebab tak ada bukti. Contoh ini contoh sekiranya tapi sekiranya memang tuan-puan tengok memang dah hilang pun sebenarnya, okey, apa yang perlu buat, kena report polis. Walaupun tuan-puan baru sedar hari ini, contoh hari ini sedar, sedangkan baru semalam tuan-puan masuk kerja dah hilang. Rupanya bukan hilang sebab tuan-puan, rupanya sebelum tu lagi dah hilang. Apa perlu buat? Perlu maklum kepada pejabatan, perlu ikut Ayat 28 tadi yang saya cakap tu, perlu ikut yang itu. Jangan risau macam, saya tak bersalah puan. Saya tak bersalah. Memang, tapi tuan-puan perlu mengikut Ayat 28. Tidak bermakna tuan-puan akan disalahkan. Dalam masa penyiasat datang, maklumkanlah benda ni dah lama berlaku kan. Nanti pegawai penyiasat akan tengok apa yang kelemahan dekat situ. Jangan kata, okey saya tak nak lah, nanti saya yang kena. Jangan cakap macam tu. Sebenarnya jangan kita rasa macam, nanti saya kena. Tak. Okey, jawatan kuasa penyiasat akan pergi tengok. Dan tak semestinya orang yang menyelia tu, dia pula yang bersalah. Tidak semestinya. Sebab dalam siasatan ada banyak aspek yang ditengok. Jadi, sekiranya berlaku macam ni, walaupun orang lama yang punya tu, orang lama yang punya sebab lah. Orang punya sebab, jangan kata kita risau nak laporkan. Tak ada masalah, tuan-puan boleh laporkan. Bukan, nanti cuma bagi tahu je lah kronologi dia, lepas tu apa masa bila, macam mana boleh sedar.
Nanti pegawai penyiasat akan tengok, okey, adakah pegawai sebelah itu akan kena charge. Sekiranya selagi pegawai itu berkhidmat, tak berkhidmat pun, berkhidmat tu, okey, tetapi sekiranya pegawai itu dah bertukar sekalipun, ini cerita pegawai dah bertukar sekalipun, dia tetap akan kena sekiranya dialah penyebab kepada kecuaian tersebut. Nampak tak semestinya, dah pegawai tu dah jalan, saya lah yang kena, matilah aku contoh. Tak, sebenarnya pegawai penyiasat akan tengok kalau pegawai sebelum tu yang menyebabkan ketirisan ke ataupun kehilangan kecuaian adalah di pihak dia, pegawai tersebut boleh dikenakan tindakan surcharge ataupun tata tertib ataupun kedua-duanya sekali. Ataupun sebenarnya bukan punca daripada dia pun akan dikenakan, diberikan surat teguran. Jadi tidak semestinya lah. Okay. Nampak saya expand. Okey. Tak apa, nanti saya boleh, okey, kita sambung nanti dah sempat pula. Nanti saya jawab lagi. Okay. Kita sikit-sikit kita jawab, Okey, apakah tugas jawatankuasa penyiasat? Okey, tugas jawatankuasa penyiasat ni, okey. Kena pasti pegawai-pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan. Siapa last yang guna? Siapa yang sepatutnya menjaga aset? Siapa pegawai penempatan dia? Puan, pegawai penempatan ni apa? Yang dalam QPA 3 atau 4 dekat bawah, QPA 3, 4 tu dekat bawah tu ada ruang pegawai penempatan. Tuan-puan tahu tak? Tuan-puan punya nama, tuan-puan tak perasan tu yang sebenarnya nama tuan-puan tu yang dinamakan sebagai pegawai penempatan. Kan kita kerja, rupanya kita tak tahu sebenarnya nama kita yang dekat situ. Sebab memang ada berlaku dia tak tahu. Saya buat naziran, dia tak tahu rupanya benda tu bawah dia. Tapi dia dah sign. Dia tak tahu sebenarnya benda tu bawah dia. Jadi puan-puan bila kena tengoklah, pegawai penempatan ni tak kisah tau. Pegawai penempatan bukan pegawai yang dilantik jaga tempat tu tak. Kalau macam tempat saya lah pegawai penempatan ni, meja, laptop contoh jadi tuan-puan kena tengoklah. Pegawai penempatan tersebutlah yang akan dipertanggungjawabkan. Ni saya tengok contoh. Okey. Saya tengok contoh macam ni kan. Okey. Dekat ni, dekat sini. Dekat ruang penempatan ni. Tuan-puan tengok nama siapa? Nama ni lah yang akan bertanggungjawab ke atas aset tersebut. Alah puan, memang nama saya tapi yang guna tu orang lain. Contoh. Okey. Dia yang hilangkan. Kenapa saya? Nama tapi orang lain yang guna. Okey, sebenarnya yang hilang tu pun akan yang bertanggungjawab, yang pinjam pun akan bertanggungjawab juga. Tapi you all bagi je dia pinjam komputer tu, tak ada pun letak dalam pergerakan, tak ada apa-apa dokumen pergerakan. Macam mana nak buktikan dia yang ambil benda tu? Kan? Macam nak buktikan yang dia ambil? Sedangkan nama tuan-puan nama kat sini. Pegawai penempatan adalah pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan dan pegawai yang menggunakan. Tapi pegawai yang menggunakan tuan-puan tak suruh pun dia rekod mana-mana. Dalam pergerakan pun tak ada, dalam dispatch book contoh lah, paling common lah ada orang kan, dia letak je dalam dispatch book nak bukti ni kau ambil lah contoh. Pun tak ada, macam mana nak buktikan dia pinjam? Nampak nampak. Sama juga dengan pegawai, okey, dia pinjam, dia minta tolong pegawai lain yang pinjamkan. Tapi yang bawa balik rumah dia. Okey, agak-agak siapa yang salah? Yang bawa balik rumah ke yang ada nama dekat dalam buku pergerakan? Agak-agak siapa yang salah? Boleh jawab tak? Agak-agak siapa yang salah? Cuba tengok. Boleh jawab tak? Siapa ada jawab? Nanti saya tengok. Yang ada nama ya. Sebab kita ada satu kes. Okey, kita ada satu kes baru ni. Dah kena surcharge pun. Okey, kita ada satu kes yang mana sebenar-benarnya, okey, dia ada 2 orang pegawai. Saya tak ingat doktor tu. Okey. Pegawai A, dia yang pinjam aset tu. Dia yang pinjam aset tu atas nama dia, dia ada dengan satu lagi doktor, 2 orang. Okey, dia ada discussion. Lepas tu Dr. A yang punya nama, Dr. B
Bukan nama dia sebab dia yang pinjam projek Dr. A ni. So Dr. B ni team dia. So Dr. B ni yang bawa balik sebab nak settlekan kerja, kerja official. Dr. B yang pergi bawa balik benda tu. Sekarang ni sepatutnya yang mana yang kena sepatutnya? Yang mana? Lepas tu kan, Dr. B ni kata tak apa, saya bertanggungjawab. Tak apa, saya yang bawa balik. Bukan Dr. A. Walaupun Dr. A pinjam, tapi saya yang bertanggungjawab sebab saya bawa balik. Saya yang pergi terhilangkan benda tu. Jadi macam mana? Macam mana kes macam ni? Macam mana? Tapi yang B ni, Dr. B ni dia dah mengaku memang dia bawa balik. Kita, walaupun yang bagi pinjam tu yang tulis nama, dua-dua salah. Tengok. Yang tulis nama, banyak tulis nama. Ini cerita. Walaupun sebenarnya lah kita tengok yang pinjam A, Dr. A, Dr. B yang bawa balik. Dr. B mengaku saya ambil. Kalau walaupun tak ada nama Dr. B, kita akan anggap Dr. B juga bersalah sebab dia mengaku ambil walaupun nama dia tak ada. Jadi kita beri pemberat tu dekat Dr. B, bukan Dr. A. Contoh. Tapi sebenarnya bila di peringkat MOF, dia akan kenakan siapa tahu? Dia akan kenakan Dr. A. Walaupun Dr. B tu dah mengaku memang saya bawa balik, dia akan kenakan Dr. A sebab Dr. A yang ada nama. Itu sebab kalau tuan-puan nak pinjam ataupun orang nak suruh pinjam kan, lebih baik orang yang meminjam itu yang tulis nama. Orang yang meminjam tu. Kadang-kadang nak tolong kan, tapi itulah sometimes bila kita tak ada, kita nak tolong, tapi kadang-kadang kita memang nak tolong. Tapi sebenarnya perkara tu akan menyebabkan kita, kalau berlaku kehilangan, kita yang terperangkap. Itulah cerita dia pasal yang tentang yang tadi. So selain daripada tu, kena soal siasat pegawai yang terlibat. Lepas tu dapatkan maklumat hermis bagi pegawai yang terlibat. Teliti rekod aset alih, laporan polis, laporan awal. Kena lawat tempat dan periksa tempat kejadian. Pegawai penyiasat tak boleh calling tak ada. Kena pergi melawat dan periksa tempat kejadian. Dapatkan bukti bergambar sekitar kejadian, salinan, dokumen bahan bukti. Tindakan lain yang difikirkan sesuai untuk melengkapkan siasatan. Selain daripada tu, kena pasti sama ada arahan bendaraan kan, tata cara pusat aset alih, arahan keselamatan dipatuhi, mendapatkan penjelasan terhadap kelemahan sekiranya berlaku. Kenapa? Kenapa tak buat ni? Contoh tak cukup staff. Contoh ini contoh. Kenapa berlaku ni? Sebab tak ada diberikan pendedahan berkenaan tata cara pusat aset, tata cara pusat stok. Contoh. So, nyatakan sama ada tindakan surcharge patut ditindakan atau tidak. Jawatankuasa penyiasat akan tentukan. Maknanya dia show je jawatankuasa perlu tak kena dan memberi justifikasi. Jawatankuasa penyiasat bukan boleh main letak saya nak kenakan surcharge, saya tak nak kenakan surcharge, tak boleh. Dia kena ada justifikasi kenapa perlunya surcharge kepada pegawai tersebut dan kena kemukakan peraturan-peraturan mana yang dilanggar oleh pegawai tersebut. Kena bagi justifikasi kukuh. Kalau tak kena pun perlu bagi justifikasi kukuh. Contoh. Contoh sama ada tindakan sebagai contoh kita jawatankuasa penyiasat mendapati tindakan surcharge tidak dikenakan ke atas pegawai contoh disebabkan oleh pegawai telah mematuhi tata cara pusat aset alih dengan menyimpan aset tersebut di dalam kabinet, telah menyimpan komputer tersebut dalam kabinet yang berkunci dan dimangga. Ini contoh. Kalau nak kena, jawatankuasa penyiasat mengesyorkan tindakan surcharge dikenakan ke atas pegawai tersebut kerana komputer tersebut disimpan di dalam kabinet yang tidak berkunci dan berpalang. Rupanya dia masuk dalam kabinet tu, hanya masuk je, tutup. Kunci, berpalang semua tak ada. Itu contoh. Dan mendapat keterangan sama ada kehilangan berkenaan berkunci daripada kecuaian pegawai, kegagalan motif aturan yang disengajakan, kegagalan penyelidikan atau tidak memiliki pengetahuan dalam pengurusan aset alih. Lepas tu pegawai jawatankuasa penyiasat akan kena pasti risiko keselamatan dan mengesyorkan langkah-langkah kawalan dan pencegahan dan menyediakan dan menandatangan laporan akhir kehilangan aset alih Q435 serta mengemukakan kepada pegawai untuk ulasan dan show.
Tak apa, kalau sekiranya tuan-puan dilantik sebagai tuan kuasa penyiasat, tuan-puan boleh kalau tak macam ada perkara-perkara yang nak minta pandangan, pendapat, boleh terus bertanya kepada urus dia lah, kepada kami lah. Tak ada masalah, kita boleh bantu. Okey, inilah, ni contoh nak tengok laporan polis, perkara yang perlu diteliti. Okey, skop-skop yang perlu diteliti jawatan kuasa penyiasat, kan? Tarikh, lokasi, pegawai yang melaporkan aset yang hilang, sebab hilangan dalam report polis tu, bila pegawai penyiasat dapat, masa tadi kan kita cakap pegawai pengawal akan mengeluarkan surat lantikan kepada pegawai penyiasat kan. Dalam tempoh 2 minggu tadi saya cakap kan. Masa pelantikan tersebut dikeluarkan, selain daripada surat pelantikan serta kemukakan kepada pegawai penyiasat, salinan laporan polis akan dikemukakan kepada pegawai penyiasat, salinan laporan awal akan dikemukakan kepada pegawai penyiasat, senarai tugas dan jawatan kuasa penyiasat, senarai tugas dan jawatan kuasa penyiasat akan diberikan kepada pegawai penyiasat untuk rujukan, serta format laporan akhir kehilangan akan dikemukakan kepada jawatan kuasa penyiasat. Jadi jawatan kuasa penyiasat boleh baca benda tu dan akan boleh tahulah apa yang sepatutnya dibuat dan apa yang sepatutnya dibaca. Nampak kat situ. So, bila dalam tempoh 1 bulan, jawatan kuasa penyiasat kena buat siasatan dan kemukakan kepada pegawai pengawal dalam tempoh 1 bulan dari tarikh laporan, dari tarikh pelantikan jawatan kuasa penyiasat dikeluarkan. Itulah dalam tempoh 1 bulan kena pergi buat. Okey, jadi macam itulah saya cakap tadi, bila dah dapat jawatan kuasa penyiasat kena tengok laporan polis tu. Daripada laporan polis tu dia dah boleh tahu dah apa cerita sikit-sikit. Bukan dimah dia dah tahu macam mana. Lepas tu dia akan tengok laporan awal. Salinan laporan awal tu nak tahu aset dia, tanggungjawab siapa. Dia akan boleh tahulah tempat kejadian, bagaimana kehilangan diketahui. Boleh nampak kat situ. Langkah-langkah yang disediakan tindakan segera yang diambil selepas kejadian. Okey. Lepas tu jawatan kuasa penyiasat boleh tengok dalam QPA 3 atau 4 maklumat aset yang terdapat dalam tu lokasi yang sepatutnya, kat mana sebenarnya lokasi penempatan. Kadang-kadang lokasi penempatan di contoh di zon A, sepatutnya di lokasi penempatan di zon A, tapi sebenarnya dia guna dekat zon B kan, zon B, unit lain lah kiranya, unit lain tapi dalam jabatan yang sama. Okey, hilang kat situ, kena tengoklah sebenar-benarnya aset tersebut memang nak letak kekal di zon B ke ataupun sebenarnya nak bagi pinjam dia dekat zon B. Kan? Bukan zombie lah, zon B. Kalau zon A memang sebenarnya aset tu daripada zon A, nak hanya untuk bagi pinjam je kegunaan di zon B, kenalah isi buku pergerakan. Nampak dan bukan buku pergerakan yang QPAS 9 tu. Okey, lepas tu kalau sekiranya memang nak kekalkan aset tersebut di zon B, nak kekalkan di zon B, teruslah buat perubahan penempatan kan, dan pegawai yang bertanggungjawab supaya tidaklah, itu kena alert kepada penolong pegawai aset supaya dia boleh kemaskini kan. Yang kemaskini daftar ni penolong pegawai aset pun boleh, setiap jabatan ataupun pegawai aset ataupun pembantu tadbir aset yang dilantik untuk kan memaskini lah. Okey, maknanya kena pastikan sekiranya QPA berlaku perubahan penempatan, perlu update QPA dan penyedia ke sama ada pegawai yang tersebut kena maklumkan kepada pegawai aset atau penolong pegawai aset lah atau unit aset. Okey, ini perkara-perkara yang akan tengok siapa petugas bila pemeriksaan dijalankan dalam QPA 3 atau 4 akan keluar pemeriksaan yang bila tarikh pemeriksaan terakhir. So daftar pergerakan aset ada tak kan, masa pergi penyiasatan tengok ada tak aset ni dalam daftar pergerakan aset di QPA 9 tersebut. Okey, lepas tu tengok sekiranya aset tersebut dibawa keluar, ada tak surat kebenaran, contoh benda tu hilang dekat luar, hilang di luar pejabat. Okey, jadi jawatan kuasa penyiasat kena tengok ada tak QPA 1, QPA 9. QPA 9 tu sebab pergerakan kan. Lepas tu kena tengok juga, pegawai penyiasat kena tengok selain pada QPA 9 ada tak mendapat kelulusan secara bertulis daripada
Jabatan ke pegawai aset atau pegawai yang diberi kuasa. Okey. So senarai aset ada kena tengoklah. Macam saya tengok menentukan lokasi sebenar. Okey, saya tengok sekejap ada soalan. Okey, sekejap. Saya rasa saya tak. Oh, banyak juga ni kan. Okey, sekejap saya pergi ni. Kalau dah dapat struktur. Okey, ini saya akan jawab berlainan Puan Syakila. Saya akan berasingan sebab ni dia deep sikit sebab saya akan nak pergi yang saya takut nanti yang tak dapat maklumat. Nanti saya akan give back kepada Puan Syakila jika yang faham. Okey. Puan, selepas pegawai jawatan kuasa penyiasat membuat siasatan, apakah tindakan selanjutnya yang perlu dibuat? Adakah akan ada dah buat siasatan? Apakah tindakan selanjutnya? Adakah akan ada surat ditolak oleh Kementerian bagi surat aset yang rosak untuk buat keputusan? Okey, ini jawatan kuasa penyiasat buat siasatan ke atas aset yang rosak ke atau aset yang hilang? Mana satu? Ni soalan ni. Apakah tindakan selanjutnya pula? Adakah akan ada surat dikeluarkan oleh pihak Kementerian bagi status aset yang rosak untuk dibuat keputusan? Soalan ni kan, selepas pegawai penyiasat buat siasatan, apakah tindakan selanjutnya diperlukan dibuat? Mestilah hantar laporan akhir itu kepada kementerian. Adakah akan ada surat dikeluarkan oleh kementerian bagi status aset yang rosak untuk dibuat? Ya, ada. Kita akan keluarkan beserta kelulusan tu kita akan keluarkan apa nak buat ke atas aset-aset yang rosak tersebut. Sekiranya aset yang rosak tu dibuat laporan kepada kementerian disebabkan oleh kecuaian pegawai awam. Ini dicerita pegawai awam. Kalau kebakaran pun kena tunggu. Kebakaran disebabkan kecuaian kena tunggu walaupun aset tersebut rosak, digunakan kena tunggu apa keputusan daripada pegawai pengawan. Tak boleh terus buat. Okey. Nanti saya akan jawab yang ni. Okey. Okey ni. Puan, contoh untuk set up mesyuarat PT di arah. Okey. Set up mesyuarat PT di arah pinjam projektor. Ni saya rasa selalu berlaku ni. Dan laptop untuk set up. Selepas meeting, aset semua tinggal dalam bilik meeting. Hilang. Hilang. Lepas tu, okey, meeting hilang. Officer kepada meeting tersebut buat tak tahu. Okey. Dia buat tak tahu. Okey, sekarang ni yang meminjam ni, PT yang meminjam. Okey, wahai pegawai yang arahkan kan, betul tak? Officer yang arahkan untuk meeting. Tak apa, nanti bila keterangan, okey, bila puan dah tahu benda tu hilang, okey, kalau officer yang bertanggungjawab ke atas aset tersebut buat tak tahu, okey, puan ke tuan, Cik Syahrin okey, tuan perlu memaklumkan kepada ketua jabatan, ketua jabatan bahawa berlaku kehilangan ini. Okey, nanti yang akan buat kronologi. So dalam kronologi tu tuan boleh maklumkan apa cerita di sebalik itu. Dan apabila penyiasatan dibuat, okey, officer tidak boleh kata tak nak lah ataupun saya tak tahu bukan saya. Sebab pegawai penyiasat diberi kuasa oleh pegawai pengawal untuk menyoal siasat semua pegawai awam. So pegawai tak boleh cakap tak tahu, pegawai tersebut tidak boleh cakap tak nak ambil pot, tak boleh. Kalau pegawai penyiasat keluar, sebab pegawai penyiasat diberi kuasa untuk menyoal siasat. So tak ada masalah. Kecuali dia ada masalah nanti diorang akan bagi maklumkan kepada ustilah, nanti kita tahulah apa nak buat kalau yang tak nak bagi kerjasama ni. Sebab kita memang ada kes berlaku di satu negeri. Memang ada yang officer tak nak bekerjasama pun dengan pegawai penyiasat. Dia tak nak bekerjasama. Tapi bila pegawai penyiasat hantar report kat kita akan bagi surat sebab kepada officer berkaitan. Jadi jangan rasa macam okey dia ni boleh lepas tak. Jangan rasa officer tu yang suruh saya pergi ambil, lepas tu officer tu yang dalam tu dia yang setia bersama. Dia boleh terlepas tak. Maknanya nanti bila siasatan, pegawai penyiasat akan tengok apa yang sepatutnya. Yang siapa yang sebenarnya yang bertanggungjawab. Okey. Nampak kat situ? Okey, itu dah tengok. Lepas tu kontrak.
kontrak perjanjian. Okay, penyiasat akan tengok kontrak perjanjian. Okay, dia akan tengok kontrak perjanjian, menentukan clocking point yang paling hampir. Macam mana nak tahu clocking point yang paling hampir? Dalam dokumen kontrak perjanjian kawalan keselamatan ada diletakkan jumlah clocking, betul tak? 4 lokasi ke 5 lokasi ke 10 lokasi ke. Dan kena tengok adakah clocking point setiap tempat tu dibuat. Sekiranya semua tempat dibuat, macam mana kita nak charge kawalan keselamatan tu pun kita kena tengok terma-terma dalam kontrak. Kalau dia memang dah buat, clocking tu memang penuh, okey, tak ada masalah, dia dah compliance, maknanya syarikat kawalan keselamatan dah compliance semua keperluan, jadinya kita nak minta dia ganti pun tak boleh lah, kan? Sebab ada tema-tema dalam syarikat perjanjian kawalan keselamatan tu, dia tema-tema dia yang menyatakan bahawa dia akan ganti sekiranya berlaku kecuaian. Jadi kita nak tunjuk macam mana berlaku kecuaian. Betul. Lainlah, clocking point dia penuh tapi kita ada CCTV, pengawal keselamatan tengah tidur. Tu kita boleh gunakan sebagai alasan untuk menyatakan pengawal keselamatan tu cuai lah sebab tidur semasa bekerja dan kita ada rakaman CCTV. Itu contoh. Okey, seterusnya hasil kena buat temu bual bersama keluarga terbabit. Lawatan ke lokasi kejadian, bukti bergambar, cara bagaimana kehilangan aset boleh berlaku. Okey, saya nak bagi tahu kat sini untuk pegawai penyiasat berkenaan dengan yang temu bual dah buat temu bual semua kan. Lepas tu cara bagaimana kejadian yang berlaku ni kena pergi tengok. Maknanya memang kena, bukan by phone, tak boleh, memang kena pergi tengok tempat tu. Lepas tu kena kemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan dan surat lah yang menunjukkan pengesahan dokumen tersebut daripada Ketua Jabatan. Okey, ini laporan akhir. Ini saya tadi lah jawatan kuasa penyiasat yang akan menyediakan laporan akhir dan kemukakan kepada usia dalam tempoh sebulan yang saya cakap tadi. Salinan apa dia kena bagi, gambar lokasi, keterangan betul daripada pegawai yang terlibat. Okey, ini contoh laporan akhir. Mungkin ada yang pernah tengok, ada yang tak pernah tengok. Tengok macam laporan awal saya tak, dia ada maklumat tambahan kat sini. Nanti boleh masuklah jenis, kat mana nak tahu tarikh perolehan ni? Tarikh perolehan jenama model ni kan tuan-puan rujuk kepada QPA laporan salinan laporan awal yang kita kemukakan. Tapi pegawai penyiasat boleh saja tengok dalam QPA 3 atau 4 nak memastikan betul tak tarikh perolehan, maklumat keterangan aset area tu yang dikemukakan tu betul. Maknanya boleh tengok dalam QPA 3 atau 4. Inilah dia. So boleh masuk perihal kehilangan semua, tempat kejadian, bagaimana kehilangan berlaku. Boleh letaklah macam mana kejadian berlaku, tempat kejadian, semua. Lepas tu laporan hasil penyiasatan polis terima sekiranya ada. Kalau tak ada, kena nyatakanlah tiada laporan hasil penyiasatan polis setakat ini diterima. Contoh. Kena nyatakan siapa yang bertanggungjawab menjaga aset tersebut, bertanggungjawab sebagai penyedia, bertanggungjawab ke atas kehilangan aset. Sebab di PTJ ada yang menjaga secara aset dalam tersebut pegawai penempatan. Pegawai penempatan sebenarnya pegawai yang memang dia guna jaga aset tersebut. Tapi setengah tempat dia lantik lagi seorang, dia lantik lagi setiap jabatan tu, dia lantik lagi atau setiap unit tu dia lantik lagi pegawai yang menjaga aset tersebut. Itu pun tak ada masalah. Bermakna pegawai yang aset yang dilantik pun bertanggungjawab, pegawai penempatan pun bertanggungjawab, ada 2 orang bertanggungjawab. Pegawai penyelia. Pegawai penyelia pun ada tanggungjawab sekiranya pegawai penyelia punya nama dalam senarai tugas pun dimasukkan. Jadi Ketua Jabatan kenalah masukkan mungkin dalam aspek pemantauan pengurusan aset di unit-unit, dimasukkan dalam senarai tugas penyelia dan orang yang bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. So inilah yang perlu tengok, jawatan kuasa penyiasat perlu tengok. Nyatakan sama ada tata cara pusat aset ahli kerajaan atau arahan keselamatan kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga tidak dipatuhi. Kena tengoklah. Kalau tidak dipatuhi, yang mana? Tata cara pusat aset ahli yang mana? Kalau tata cara perusahaan stok, yang mana? Kena tunjuk, kena nyatakan yang mana. Arahan keselamatan kerajaan apa yang tak dini? Mungkin kunci dibuat duplikat. Ada kunci dibuat duplikat. Kunci buat duplikat perlu meminta kebenaran daripada Ketua Jabatan. Tak boleh
buat duplikat kunci tanpa mendapat kebenaran ketua jabatan. Saya maklumkan ketua jabatan tau, bukan penyelia ketua jabatan. Apa langkah yang diambil untuk cegah kehilangan berulang? Mungkin macam tadilah, komputer riba akan disimpan di dalam laci yang dalam kabinet besi berpaling berkunci dan dimangga, kan? Contoh, buku pergerakan akan sentiasa dikemas kini. Rumusan siasatan, apa rumusan siasatan? Jawatankuasa penyiasat mendapati bahawa terdapat kelemahan dalam penyimpanan, aspek penyimpanan komputer riba tersebut, yang mana pegawai dapati telah menyimpan aset di dalam kabinet besi yang tidak berpalang dan dikunci. Tiada tindakan proaktif daripada pegawai untuk memohon kabinet yang baru dalam memastikan aset di bawah jagaannya sentiasa selamat. Contoh. Dan apa nyatakan tindakan secar perlu? Okey. Jawatankuasa mengesyorkan tindakan secar perlu dikenakan ke atas pegawai disebabkan oleh justifikasi dia apa? Justifikasi dia disebabkan pegawai tidak mengambil langkah-langkah yang maksimum dalam memastikan aset disimpan di tempat yang betul. Seperti apa contoh dan nama yang pegawai terlibat. Contohnya pegawai A, pegawai B. Dan tanda tangan pengurusi jawatankuasa penyiasat serta ahli jawatankuasa penyiasat. Perkara 9, ulasan dan syur pegawai pengawal ini akan dibuat di peringkat kementerian, bukan di peringkat jawatankuasa penyiasat, atau bukan perlu ditandatangan oleh ketua jabatan tempat kehilangan berlaku. Bukan jangan salah faham. Pegawai pengawal ni adalah di perkara 9 adalah di kementerian. Yang atas sahaja, yang nombor 8 je, pengurusi kena ni lah, kena tanda tangan lah beserta ahli lah. Okey, ni laporan akhir. Nanti jawatankuasa penyiasat akan mengesyorkan lah, bila dah ni akan macam saya cakap tadi lah, mengesyorkan tindakan hapus kira atau berserta secharge, atau kedua-duanya sekali perlu diambil sekiranya berlaku penipuan, kecuaian ataupun kecurian, kan. Okey, bagi syur tindakan tertib nanti bila dah kemukakan kepada kementerian akan pengawal akan tengoklah sekiranya memang perlu tindakan tertib, akan dikenakan tertib dan lembaga tertib akan putuskan. Dan ataupun dalam laporan akhir tersebut boleh letak kalau didapati tidak bersalah, mungkin mengesyorkan tindakan prosedur si ada tanpa sejak atau tanpa tertib jika tidak terlibat dengan kecuaian, penipuan atau kecurian oleh pegawai awam. Okey. Lepas tu ni tadi saya ada tengok soalan apa nak buat. Selepas mendapat kelulusan, kelulusan perkira hendaklah dicatatkan dalam Q4 3, Q4 4. Lepas tu macam mana nak buat ni? Kena masuk dalam sistem SPA lah. Kalau ada cakap puan, kita orang kan tak ada pun sistem SPA tu. Puan dulu tak kick in pun. Memanglah orang dulu tak kick in. Habis orang sekarang kenapa tak kick in lah. Tak ada masalah pun. Kalau kick in, ketua jabatan semasa pun boleh sign, tak ada isu. Bukan kita nak kata ketua jabatan tersebut bersalah, tidak. Dia boleh puncuk. Ketua jabatan semasa tu boleh mengesahkan Q4 3 tu. Tak ada masalah pun atau Q4 4. Jadi kelulusan hapus kira nak dicatat dalam Q4 3. Okey. Dah catat. Lepas tu kemukakan CJ hapus kira tersebut Q4 3 6 dalam tempoh 1 bulan kepada pihak berkuasa melulus. Okey, soalan saya tadi kelulusan hapus kira nak dicatat dalam Q4 3. Puan, saya punya manual tak ada. Saya punya yang lama punya. Lepas tu diorang tak masuk ke dalam SPA. Saya baru boleh masuk sehari dulu. Dah hilang. Macam ni puan. Contoh. Puan-puan kena buat melalui yang manual. Berkeliling ikut format type lah. Ikut format PDF yang dalam berkeliling tu. Kena buat. Memang apa pun kena buat. Sebab kita nak batalkan rekod yang manual tu. Okay. Ini bila audit data. Ni. Rekod manual ada. Ini kelulusan hapus kira. CJ pun ada walaupun dia secara manual. Tapi sebenarnya tak boleh tahu. Sebenarnya semua aset mesti didaftarkan dalam sistem usaha aset ahli kerajaan. Sepalah pemantauan. Okay, ini tindakan urus setia. Urus setia akan semak. Okay, ini saya pergi laju sikit lah sebab kita ada contoh-contoh kes. Okay, urus setia akan semak. Akan tengok Q4 33, 32 yang diterima daripada ketua jabatan. Uruskan lantikan tadi saya cakap. Lepas tu kemukakan Q4 33, Q4 32 dan laporan seperti kepada pegawai pengawal. Setia kehilangan akan angkatlah kepada pegawai pengawal. Lepas tu dapatkan Q4 35 daripada jawatankuasa penyiasat. Dapatkan laporan penyiasatan jika ada. Okay, setia akan buat kertas pertimbangan dan memastikan dokumen permohonan yang akan dikemukakan kepada pegawai pelengkap dan teratur. Ini urus setia kehilangan dan hapus kira dekat mana? Dekat
Ibu pejabat bukan urus setia aset yang dekat JKN atau hospital, bukan. Yang ini tugas urus setia kilang hapus kira di tempat kami lah di kementerian. Okey, ini lepas tu kemukakan, dah siap buat peta pertimbangan, kemukakan kertas pertimbangan kepada pegawai pengawal untuk dapatkan ulasanan show. Dan mengukuhkan permohonan hapus kira kepada kuasa melulur nanti berbulan dan memaklumkan keputusan kepada jabatan untuk tindakan kemaskinan rekod berkaitan. Okey, memaklumkan show secharge kepada urus setia sepihak berkuasa tertib untuk tindakan selanjutnya. Ini tugas urus setia kehilangan lah di pejabat. So, dapatkan CJ hapus kira aset alih Q436 tadi daripada Tuan Puan. Tuan Puan sepatutnya kena kemukakan CJ hapus kira Q436, Q35 dalam tempoh 1 bulan sebenarnya dalam tempoh 1 bulan. Dan nanti urus setia kehilangan akan dapatkan maklum balas kedudukan tindakan secharge daripada urus setia pihak berkuasa tertib dan memaklumkan kepada kebenaran Malaysia. Okay, ini mau kepada urus setia dekat sini lah. Okay, saya pergi speed laju sikit lah Okay, saya bagi contoh sikit-sikit je. Okay, kehilangan berlaku disebabkan beberapa punca semasa aktiviti penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan, pemeriksaan, penyelenggaraan, pindahan. Ini dalam aktiviti satu dalam semua tata cara ni boleh berlaku risiko kehilangan di setiap aktiviti tersebut. Okey, contoh penerimaan. Okey, pergi lantik, contoh jabatan pergi melantik pegawai penerima yang tak bertauliah. Okay, tak tahu apa pun, contoh tak tahu apa, lepas tu pergi lantik pegawai penerima untuk terima. Sedangkan pegawai penerima tu tak tahu pun pasal contoh komputer riba, dia tak tahu apa pun. Lepas tu pergi lantik pula. Dia pun tak tahu spek apa semua kan, dia pun sign je pasal. Sedangkan sebenarnya lepas tu tiba-tiba benda tu tak boleh guna. Rosak, tak boleh guna rupanya. Lepas tu company tak nak ganti. So macam mana? Tu satu ataupun dia terima, dia tak kira pun. Dah lah terima stok, contoh tak kira pun sebab dia tak tahu, dia kira cotton dia, yang dalam tu dia tak kira. Okey, kalau tak sempat kira yang dalam kan boleh chop, yang chop diperiksa kemudian tu boleh tengok pun, tapi tak buat. Okey. Lepas tu dah tak buat. Okey, syarikat pula ambil kesempatan masa tu. Tak letak pun total stok tu sebenar-benarnya. Kalau aset mungkin nampak ni, stok dia tak nampak dalam kotak banyak-banyak, tak nampak pun. So bila dah tengok pula dah lama, seminggu baru nak semak. Syarikat pun tak nak mengaku. Contoh tak nak mengaku, dah lah tadi tak cop. Dia terima syarat, terima kemudian. Lepas tu nak claim dengan syarikat. Syarikat kata tak ada pun tulis benda ni. Kita ingat dah okey. Lepas tu tak isi pula tu kekurangan perselisihan. Jadi masalah je. Masalah kepada pegawai yang menerima tersebut. Lepas tu tak ada pun bukti penerimaan cop dibuat. Nota serahan dokumen berkaitan. So tak ada tidak memantau syarikat pembekal ejen yang penghantaran semasa pemasangan dapat. Ini kes contoh dismantle. Dismantle item, dia nak cabut. Contohlah, diorang nak gantikan berapa set kompresor, speed unit, air condition. Lepas tu tak ada pemantauan pun. Rupanya satu unit dia pergi buat balik. Lepas tu dah hilang. Dia cari-cari 9 yang dia ganti. Memang 9 tu dia ganti 9 ada. Tapi yang nak dilupuskan tu hanya ada 8. So satu, dia kata saya dah letak dah, mana saya tahu. Sebab tak ada pemantauan. Jadi macam mana nak? Jadi masalah lah. Jadi pegawai yang sepatutnya memantau pemasangan syarikat kena pantau. Okey, ini contoh yang berlaku yang mana ada masalah semasa penerimaan. Ini saya tak nak cakap lah dekat mana ini contoh. Nilai, berapa nilai untuk stok ini? Nilai stok ni sebenarnya adalah 90,000 lebih. Baru je sampai. Baru sampai ada kaki tangan yang tak perasan. Rupanya stok tersebut dia letak dekat sepatutnya kena masuk peti sejuk kan, tapi tak sempat sebab orang tengah buat pengeluaran. Jadi letak dekat atas pallet, contoh kat atas pallet. Tiba-tiba pihak Redicare pun datang, tak tengok apa pun, bawa dia aset tu keluar, dah masuk dekat bungkusan sampah. Nampak? Berapa nilai? Ini pernah berlaku nilai dalam 90,000. Yang mana kes ni kira macam nasib tak baik lah. Nasib tak baik. Biasa stok, kalau nilai banyak tu, pegawai yang terlibat dengan kecuaian tu akan dikenakan banyak itu juga secharge. Sepatutnya banyak itu juga secharge. Maksudnya 90,000. Sebab apa? Kenapa saya cakap pegawai tu? Contoh, dia tak tahu pun apa dalam tu. Dia nampak semak, contoh. Semaknya, cool box tu. Dia pun minta Redicare ambil pergi
buang. Walhal baru je tadi stok tu sampai. Nampak tak? Dia tak tengok pun dalam tu. Dia ingat benda tu memang dah dikeluarkan. So, ADK pun bawa pergi tempat. Sampailah keputusan sampah dah ke sana. Rupanya benda tu baru je sampai nilai RM90,000. Jadi apa nak kena dengan pegawai tersebut? Cuai tak pegawai tersebut kalau kita kata? Cuai tak rasanya? Siapa boleh jawab? Cuai tak pegawai yang dia tak tahu pun. Lepas tu dia tengok full box tu dia suruh ready kita bawa. Bawa RM90,000. Cuai tak anda pihak tuan puan rasa pegawai yang buat macam tu? Dia tak tengok. Lepas tu dia suruh je. Macam mana? Cuai. Salah. Pegawai penerima. Cuai. Okey, yang pegawai ni bukannya pegawai penerima sebenarnya. Okey, atas alasan pula saya nak cakap. Atas alasan pula pegawai yang tersilap ni, dia punya prestasi dia bagus dalam bekerja. Macam nak buat? Perlu tak kita kenakan dia juga? Bagus ni bekerja berapa kali buat APC contoh. Perlu tak kita kenakan dia? Anda sebagai jawatankuasa penyiasat perlu. Sekiranya anda dilantik. Cuai. Sepatutnya tengok dulu apa yang ada dia. Cuai. Okey, RM90,000 bukan nilai yang murah. Okey, yang terlibat adalah grade contoh. Grade 11. Macam mana tuan puan nak buat? Grade 11 kot RM90,000. Kalau bayar, macam mana? Jadi, atas dasar tertentu, pegawai dikenakan tindakan tata tertib. Tata tertib ada 7 kan. Jadi kita tak tahu apa keputusan lembaga tata tertib, sama ada dia potong gaji ke kan. RM90,000 bukan nilai yang sedikit. Okay. Untuk grade 11 nak bayar kan. Okay, next. Okay, ni contoh tadilah. Okay, masa pendaftaran pun ada berlaku. Aset terima tapi belum daftar, tak simpan tempat selamat. Dah lah tak daftar. Lepas tu tak simpan tempat selamat, biar je. Kita ada kes yang macam ni. Dia terima, lepas tu dia simpan tak tempat selamat. Dia simpan dekat tempat yang ramai orang boleh akses. Kupa 3, 4 pun tak ada isi dengan lengkap dan tak ada tanda ketua jabatan. Lepas tu tak pamer pun kupa 7. Menyebabkan terdapat perubahan kuantiti atau pegawai bertanggungjawab tak update pun. Bila hilang, macam mana bila hilang nak tuduh? Rupanya tempat tu tak update. Dia pun tak tahu, saya tak tahu benda tu kat sini. Dia senang lah, tapi orang yang penempatan asal yang kena kan. Jadi kena pastikan benda tu sentiasa dimasuki. Okay, penggunaan. Okay, masa guna, okay, aset tidak digunakan secara rasmi. Mungkin ada kan bawa balik kan. Lepas tu sebenarnya buat balik, betulnya buat, lepas tu tiba-tiba hilang pula masa bawa balik, tertinggal. So tidak dikendalikan oleh pegawai mahir kan. Kadang-kadang tak aset tidak digunakan oleh pegawai mahir, tak ada manual user daripada, tak dibuat manual user kan. Masa buat perolehan tak dibuat pun manual user daripada company tu. So tak tahu, menyebabkan aset rosak. Lepas tu pergerakan pun tak record. So tak tahu siapa yang berakhir menggunakan. So aset ni baru keluar dari pejabat, tidak mendapat kebenaran dari jabatan. Okey, ni salah satu lagi pemeriksaan. Masa pemeriksaan dibuat, tak tengok pun. Masa pemeriksaan dibuat, tak tengok pemeriksa, tak pergi tengok pun fizikal. Dia tak periksa pun. Dia calling je. Rupanya hilang sebenarnya. Jangan kata tak kena tahu pegawai pemeriksa. Sekiranya sebenar-benarnya benda tu dah hilang, dah hilang. Orang tu kata sebenarnya dah hilang, puan dulu dah hilang. Tak tahulah kenapa pegawai pemeriksa ni dia kata sedang digunakan. Contoh. Jangan kata pegawai pemeriksa tidak dikenakan tindakan ya. Sekiranya didapati pegawai pemeriksa sebenarnya aset tu dah hilang, tapi pegawai pemeriksa tulis ada, pegawai pemeriksa pun boleh dikenakan tindakan. Jadi pegawai pemeriksa tolong pastikan pergi tengok aset tersebut. Dan sekiranya aset tersebut tak ada, okey, jawapan daripada pegawai yang diperiksa tu dia kata aset ni orang lain pinjam, orang ni pinjam. Okey, orang ni pinjam. Lepas tu apa nak buat? Contoh orang lain pinjam, apa nak buat? Sekejap ya, saya punya ni pula. Rupanya orang lain pinjam. Okey, orang yang pinjam, jadi pegawai pemeriksa kena tengoklah. Kan kena tengok pergerakan dia ada tak? Pergerakan tu ada tak? Ada tulis tak? Kalau tak tulis kena nasihatkan kepada
pegawai tersebutlah. Okey, ni penyimpanan. Aset tidak disimpan tempat yang selamat. Lepas tu aset yang menarik dia biar je simpanan laci. Laci pula nampak kan transparent, letak kamera, letak apa, tak ada kunci semua. Tak ada kunci tu satu hal juga, letak pula dah nampak, orang pun nampak. Ada kamera apa semua kan menarik perhatian kan. Jadi benda tu boleh berlaku kehilangan kat situ. So kecuali pegawai meninggalkan, tinggalkan, bawa balik, tinggalkan dekat hotel lobi semua. So kawalan keselamatan yang longgar dan arahan keselamatan yang tidak dipatuhi lah tu pejabat. Okey, ni aset alih sepatutnya disimpan di tempat yang selamat kan. Di bawah tanggungjawab pegawai yang sepatutnya bagi mengelak kehilangan berlaku. Setiap pegawai penempatan, pegawai penempatan yang saya cerita tadi, pegawai menggunakan aset adalah bertanggungjawab, tak ada apa-apa kekurangan, kerusakan akan kehilangan aset di bawah tanggungjawabnya. Jangan fikir pegawai penempatan saja, pegawai yang menggunakan juga adalah bertanggungjawab. Dan aset yang menarik perhatian atau benda tinggi yang terdedah kepada risiko, kehilangan hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksimal lah. Okey. Semasa penyelenggaraan pun boleh berlaku yang mana masa penyelenggaraan perempuan, okey ni saya overall saja masa penyelenggaraan tak tengok pun penyelenggaraan tersebut berlaku. Stiker ada, tak tengok pun orang tu buat. Rupanya dia buat, dia tak buat. Sekali pula Rita pintar, rupanya dia tak buat penyelenggaraan tu, contoh. Keduanya masa buat penyelenggaraan tu kita tak apalah ambil lah barang tu nanti pulang balik. Rupanya benda tu dekat syarikat tak hantar-hantar balik. Lepas tu tak ada pula bukti penyelenggaraan tu kita isi kan. Tak rekod pun bila dia penyelenggaraan orang tu bawa keluar. So benda tu hilang, siapa yang kena? Pegawai yang bertanggungjawab menjaga aset lah yang kena. Okey. Panduan penyelenggaraan harta modal kena pasti uruskan aset yang perlukan. Ini yang buat penyelenggaraan boleh tengoklah macam mana program seterusnya. Tuan-tuan boleh baca yang ni lah. Okey, so masa pelupusan tak sempat lagi, lupa dah hilang sebab letak tempat yang tidak selamat. Lepas tu lambat permohonan perusahaan dibuat sehingga aset tersebut hilang. Lepas tu buat pelupusan di simpanan stok, tak rekod keluar masuk tak ada. Kunci stok pelupusan pun tidak dikawal. Pelanjutan tempoh melewatkan tindakan pelupusan turut memberi faktor kehilangan aset pelupusan. Okey, ini contoh mesin CT scan. Saya bagi contoh mesin CT scan yang mana masa dismantle dibuat, mesin CT scan ni 1 juta tau. Tapi yang hilang tu bukan mesin ni, kompartmen dalam dia, komponen dalam dia, 9 komponen ni hilang semua ni dalam ni. Masa nak buat pelupusan, syarikat US tengok dah tak ada dalam ni. Siapa yang ambil? Rupanya masa dismantle tersebut, dismantle nak masuk scan yang baru, tak ada pemantauan. Okey, ini punca-punca utamalah kecuaian sikap pegawai orang awam masuk tanpa meriksa. Kita tak periksa pun orang yang masuk, main biar je. Kecuaian sikap pegawai yang meninggalkan aset kerajaan dalam kenderaan, dewan seminar sebagainya. Lepas tu dokumen aset tidak diikutkan, dikemas kini. Lepas tu kegagalan melaksanakan pemeriksaan aset, kelemahan pengurusan keselamatan kunci. Ini tuan-puan boleh bacalah struktur bangunan yang usang menyebabkan mudah berlakunya pencurian dan kebakaran. Okey, ini adalah perbezaan perbezaan antara pelupusan dengan kehilangan. Yang mana bila berlakunya bencana alam, tanah runtuh, kebakaran, kalau masih wujud lagi aset, hendaklah diproses melalui proses pelupusan. Sekiranya berlaku bencana banjir, tanah runtuh, kebakaran, yang memang musnah, tak ada fizikal, tinggal abu saja, baru masuk dalam proses kehilangan. Ini contohlah. Ini contoh bencana alam. Okey, contoh bencana alam. Lepas tu ini pada tahun 2018 tengok macam ni. Ini mungkin rosak nanti kan. Ini rosak boleh buat pelupusan. Yang hanyut tak ke mana, ni nak hanyut. Mungkin akan mohon proses kena asingkan lah yang mana satu buat proses pelupusan, yang mana aset yang tak ada hilang masa bencana alam dibuat permohonan kehilangan kan. Takkanlah macam ni kita nak kalau macam ni kat Sarawak, macam nak buat. Okey, ini peningkatan semasa peningkatan jumlah bilangan stok yang hilang. Yang hilang ni disebabkan oleh yang tadilah, peningkatan disebabkan oleh kebakaran di KK Jalan Masjid dengan HQE ada apa kita panggil bencana alam masa ni lah. Okey, ini contoh aset stok akibat kebakaran dekat mana ni? Dekat Sarawak. Dekat Sarawak KK tadi lah, KK Jalan Masjid. Tengok banyak yang
Tapi punca ini bukan disebabkan maknanya dia orang punya ni sistem dia orang semua okey sebenarnya lah, maknanya tidak melibatkan kecuaian untuk kes kebakaran ni. Ini tanah runtuh, tanah runtuh yang dah tertanam akan dimohon dalam proses ni lah, kehilangan lah. Okay, punca-punca kebakaran. Kenapa punca-punca kebakaran berlaku? Sistem pendawaian. Kena tengok, kena sentiasa PTJ, kena sentiasa alert. Alert sistem pendawaian tu dah dikemas kini tak? Minta pandangan bahagian kejahteraan kan? Macam mana? Itu pemantauan asid yang lemah, cas yang berterusan pada bateri komputer menyebabkan penyalaan api. Ubat nyamuk pun ada masalah juga. Masa jalankan rondaan tidak dimatikan dan kelemahan infrastruktur dari aspek binaan kayu yang menyebabkan kebakaran merebak dengan cepat. Ini contoh ni saya rasa semua orang tahu dah lama dah ni. Tapi sekarang saya dengar HSA ni dah okey lah. Saya ada bagi talk kepada staff HSA, diorang kata dah okey dah semua. Ni kat bawah ni forensik HKL lah. Okey, inilah yang tadi faktor yang menyebabkan kebakaran. Kebanyakannya ni. Tapi sekarang HSA dah okey. Masa tahun ni macam-macam. Sistem penggera tak ada. Water sprinkler pun tak ada. Banyak tak ada. Latihan kecemasan pun dia tak pernah buat. Ni contoh. Lepas tu, klinik desa si jangkang ni sebabkan ni resistant heating lah. Penyambungan longgar lampu. Struktur binaan pula dibuat pada kayu. Jadi cepat terbakar. Sama juga dekat hospital Setiu ni, ubat nyamuk dia tak tutup. Ubat nyamuk tu. Jadi pengawal keselamatan keluar, dah terbakar 4,800 dia punya pos kawalan gitu. Okay, ni contoh sejangka luar pada tahun 2019. Okay, ni Kuala Langat sebelum tu dah selepas kayu kan, jadi dia dah cepat merebak. Okay, 2020 Luyang pun ada terlibat dalam kes kebakaran. Sama juga dengan bahagian Mukah pun terlibat dalam kes kebakaran. Okay, ini contohlah kes kesihatan Luyang yang mana tengok habis semua terbakar. Okay, pada tahun 2020 ada kes kebakaran juga berlaku di Farmasi Logistik. Ada berlaku, lepas tu di Pejabat Kesihatan Daerah Kedah pun ada berlaku. Yang mana okay, kalau kat Farmasi Logistik ni memang disebabkan oleh heating berlaku pada motor exhaust fan menghasilkan haba. Cuma yang kat SID ni disebabkan oleh pegawai bawa balik komputer riba dan komputer riba dimasukkan dalam beg, letak atas kursi plastik yang terletak sebelah meja yang plastik tersebut. So masa blackout, aset ni memang dibawa balik. Jadi dia letak atas meja dekat kursi. Masa tu blackout, jadi dia pasang lilin. Lilin tu cair. Sampailah kena dekat meja pun cair dan berlakulah kebakaran. Ini contoh hospital Banting. Tapi kes ini tidak melibatkan kes kecuaian lah. Hospital Banting ni. Okay, ini yang kes bilik instrumen dekat HRPB. Okay. Sebenarnya untuk kes yang di hospital Permaisuri Bainu ni sebenarnya dia ada kes kecuaian sebenarnya di situ. Sebab apa saya kata kecuaian? Sebab laporan forensik bomba mengatakan sumber nyalaan api adalah punca pada kesan haba panas. Sebenarnya ada haba panas atas mesin food warmer yang mana terdapat bahan kain, ada orang letak bahan kain dekat atas tu yang mencetuskan kebakaran. So bila letak bahan yang mencetuskan kebakaran kat situ, benda tu terbakar. Tapi tak ada CCTV yang menyatakan siapa yang buat. Dan tak ada siapa yang mengaku, siapa nak mengakukan. Jadi kes ni walau sebenarnya kes kecuaian, tetapi tidak dapat dikenal pasti pegawai sebenar yang bertanggungjawab ke atas kebakaran tersebut. Okay. Ini contohlah kes kebakaran yang berlaku. Tengok, habis. Nilai dia besar. Ini yang mana aset sumbangan yang terlibat tak sempat lagi dapat tidak luluskan dan terbakar dalam itu. Sebab aset sumbangan jangan terima dahulu sebelum mendapat kelulusan daripada pihak kuasa melulus. Okay, ini contoh kes kebakaran 2022 Mansiat, Parit Baru dengan sebab berenam. Ni semua disebabkan oleh resisting heating lah kalau tengok semua ni. Okay, itu tadi kita cakap disebabkan oleh kebakaran. Okay, sekarang ni contoh kes-kes yang disebabkan oleh kecuaian pegawai tersebut, yang mana bila kita tengok kes tersebut telah menyebabkan show tata tertib atau surcharge dikemukakan. Contohnya stor alat tulis hospital kita Sabah ni.
Okey. Bila siasatan dibuat dan didapati maklumat yang menunjukkan berlakunya keterisan dalam perusahaan stok kerajaan yang menyebabkan kerugian. Okey, kenapa kata? Sebab pegawai dapati cuai dalam melaksanakan tugasan selaras peraturan awam kelakuan dan tata tertib, iaitu pegawai tersebut menandatangan DO sedangkan beliau bukan penerima barang yang dilantik. Kalau bukan pegawai yang penerima barang yang dilantik, tak boleh sign DO, delivery order tu. Lepas tu pengesahan penerimaan barang, dah terima barang tapi tidak menggunakan borang penerimaan barang-barang. Lepas tu pegawai tidak bertanggungjawab dalam memastikan penerimaan stok direkodkan selaras direkodkan stok. Lepas tu semua stok yang terima oleh store hendaklah direkodkan oleh pegawai store dengan menggunakan kad daftar dan stok alat tulis disimpan di lokasi yang selamat dan terkawal. Dia tak buat benda-benda macam ni. So berlaku keterisan jumlah dalam 20,000. Jadi apa tindakan sekarang? Sebenarnya show tata tertib telah dikemukakan dan sekarang mungkin sedang buat pertuduhan ke atas pegawai. Ini kes yang berlaku pada 2003 tahun lepas. Hospital Lipis yang mana mesin defibrillator ni yang dia beli. Mesin ni sebenarnya dia tak pakai pun mesin ni tapi dia pergi charge. Charge. Tapi tempat yang dia charge tu takkanlah lama sangat dia charge kan, berbulan-bulan daripada dia beli. Dia biar selalu Oktober 01 sampai 30 November. Berapa bulan dah. Sepatutnya bila dia rasa tak nak guna, simpan dalam bilik yang tidak diakses oleh siapa-siapa. Maknanya nak akses tu perlu ada kunci semua. Jadi bolehlah selamat. Jadi untuk kes ni, Hospital Kuala Lumpur ni disyorkan tindakan secharge kepada beberapa orang pegawai lah. Untuk mesin defibrillator ni. STJS pun ada juga yang mana pegawai akhir yang menggunakan aset yang letakkan ultrasound scanner di kaunter jururawat adalah satu kecuaian kerana letakkan tempat terbuka, tak selamat, boleh akses anggota lain kan, boleh diambil oleh siapa saja membuka peluang. Lepas tu akan tanya, kenapa puan apa sebanyak pun kita punya barang dekat atas, tengoklah keadaan. Macam kes ini sepatutnya pegawai ni kena letak secara handheld ultrasound scanner tu, tapi pegawai tersebut mungkin dah terlampau macam mana, dia pergi tinggalkan ultrasound scanner tu di atas kaunter jururawat. Sepatutnya kena maklumkanlah kepada yang dekat kaunter tu, minta tolong jaga sekejap ke. Jangan tak maklumkan, jadi nak cakap macam mana kan. Jadi dia terpaksa lah. Maknanya pegawai pengawas memutuskan pegawai tersebut dikenakan tindakan secharge 33,000, bukannya murah tapi adalah bergantung kepada lembaga tata tertib lah. Kalau grade pegawai perubatan yang grade 48 ke atas adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang akan tentukan sama ada dia boleh disabitkan tindakan atau tidak. Ini contoh-contoh tahun 2022 punya tindakan secharge diambil. Contoh lah yang mana ada tadi saya sebut. Ini untuk 2023 tak banyak. 2023 maksud saya tak banyak tindakan yang dikenakan ke atas secharge, yang mana hanya 3 kes sahaja yang melibatkan yang dikenal pasti perlu tindakan secharge dikenakan. Ni yang kerap hilang lah, komputer, televisyen, CPU, ni barang-barang yang kerap hilang. Mesin punch card pun ada hilang, kenderaan, ni stok, lepas tu aset yang kerap dicuri, ni laris. Ini langkah-langkah pencegahan lah, kena buat pemeriksaan 100% mengikut tempoh yang ditetapkan agar pengesanan keseluruhan dapat dibuat dari semasa ke semasa. Mematuhi semua pegawai, memastikan semua pegawai mematuhi tata cara pengurusan, garis panduan pengurusan kunci keselamatan atau alang keselamatan. Pegawai awal hendaklah sentiasa diingatkan tidak meninggalkan aset dan tinggi dalam kenderaan, hotel, bilik seminar dan sebagainya. Dan hendaklah pastikan dalam kawalan yang maksima, memaklumkan dan merujuk kepada pegawai aset atau pegawai store atau unit pentadbiran sekiranya terdapat orang awal yang dicurigai. Memastikan pegawai-pegawai yang menguruskan aset stok mempunyai pengetahuan dan pengalaman dengan memperbanyakkan taklimat lah. Dan mengadakan taklimat keselamatan dan menjadikan isu keselamatan permis sebagai salah satu agenda dalam mesyuarat pengurusan di PTJ. So, langkah-langkah pencegahan. Apa langkah-langkah supaya sepatutnya? Peralatan yang menarik dan menyatinya hendaklah disimpan di tempat yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang kukuh dan berkunci. Lepas tu, aset yang baru terima dan masih belum dilakukan PNC hendaklah sentiasa berada dalam kawalan yang maksima. Pergerakan aset yang disimpan dalam store hendaklah dipantau seperti diikutkan pergerakannya. Dan aset yang dibawa balik ke rumah hendaklah dipastikan disimpan di tempat yang selamat, almari berkunci, bilik berkunci, laci berkunci dan dalam bilik berkunci ketika tidak menggunakannya.
Okey, itu saja daripada saya. Okey, saya tengok sekejap je. Tak sampai berapa minit, saya tengok uh, uh, soalan. Ini semua jawapan tadi. Uh, Okey, ni tadi saya dah jawab yang membuat serta apakah tindakan yang patut dilakukan untuk aset yang rosak. Kalau dapat keluar posterior, okey, ni saya dah jawab tadi. Okey, ni aset tidak dijumpai oleh pegawai penyelia sebelum pindah. Dan peguam maklumkan untuk kita cari dulu. Suruh cari dulu, dia pindah pula. Semua aset dah tukar nama penempatan kepada saya. Sehingga sekarang aset masih belum dijumpai. Jadi bila laporan awal boleh dibuat, bilakah tarian patut diisi? Oh, dah boleh buat dah sepatutnya. Tuan kena buat dah. Dah boleh buat puan. Saya tak tahulah. Dia tak ada letak nama. Boleh buat dah. Dah lama sangat dah boleh buat. Tapi tak semestinya puan yang bersalah nanti masa keterangan bertulis tu puan kena ceritakan apa kisah dia, kronologi dia. Supaya jawatan kuasa penyiasat clear lah dengan sebab-sebab dia semua. Okey. Ada lagi ke soalan? Okey. Okey. Kalau ada lagi ke yang saya tak jawab? Sebab saya buat ni kan, saya masukkan saja. Okey, tak apa. Saya dah bagi nombor direct line kan. Kalau tuan-puan mempunyai soalan ataupun ada masalah berhubung dengan kehilangan, tuan-puan boleh maklumkan kepada kami lah di Ibu Pejabat. Okey, minta slide. Kita dah bagi slide kepada Urusita nanti Urusita akan bagilah. Okey, saya rasa tak ada soalan Saya rasa itu saja, lagipun dah pukul 3:30. Tak ada apa-apa soalan daripada tuan-puan Tak ada soalan Saya tengok dekat sini. Okey, sekejap. Saya nak ni dah. Okey, tak ada. Okey. Itu saja daripada saya. Sekiranya tuan-puan ada soalan, boleh kemukakan kepada saya lah. Ada nombor yang saya sebutkan. Direct line saya sekiranya nak tanya, dan saya rasa itu saja. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana beri tumpuan kepada taklimat saya, dan itu sahaja. Minta maaf lah sekiranya saya ada menyatakan memaklumkan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Yang mana taklimat ini hanya saya maklumkan kes-kes hanya untuk sebagai panduan dan penambahbaikan yang boleh kita buat bersama bukan untuk kita nak menyatakan kesalahan, tidak supaya tuan-tuan semua boleh ambil iktibar dan memperbaiki apa yang sepatutnya. Saya rasa itu sahaja. Mohon maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan, dan saya mengucapkan selamat berbuka puasa semua. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Nur Ain. Okey, diminta peserta jangan live lagi sebab kita ada ujian pasca dan penilaian pada hujung sesi. Okey, jangan live lagi sebab kita ada ujian penilaian. Siapa yang tak jawab ujian penilaian tu tak dapat sijil Okey, jangan live lagi Okey. So minta semua peserta-peserta sekalian jangan live dulu sebab kita ada post test. So syarat dia kalau nak dapat sijil penyertaan kena ambil post test dulu. Kalau tak ambil post test kita takkan layak dapat sijil penyertaan. So tuan-tuan dan puan-puan di talian sila ambil ujian Tak banyak, 20 soalan je.
Nanti Rusty akan paparkan dekat skrin ni.